Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita di Kuat Godak Podcast, Studio Kota Melaka. Saya Muhammad Ashraf bin Zainal. Saya Nur Fazi Inana binti Muhammad Zainan. Hari ini kita bawakan seorang lagi tetamu. Episod yang kedua kali ini, seorang tetamu yang begitu hangat. Ya, panas. Dan macam El cakap tadi, viral. Satu Malaysia dia viral. Ya, betul. Siapa yang tak kenal kan? Kita akan bagi tahu siapa. Dan make sure jemputan kita hadirkan hari ini memang kuat dari segi intelektual, emosi dan insya-Allah. Yang akhirnya akan berjaya kita godak dan berjaya menjawab soalan itu dengan bernas dan berilmu. Spontan. Yang penting, Kuat Godak Podcast ini tidak merancang apa-apa. Soalan yang kami keluarkan spontan dan dijawab juga oleh spontan oleh kita punya tetamu jemputan kita pada kali ini. Betul. Mesti kau tak sabar kan? So, Ashraf? So, kita saksikan seorang jejaka yang tinggi, yang hangat, yang viral lah macam kita cakap tadi. Dan seorang yang muka garang tapi jambu. Seorang juga yang terkenal So kalau anda di rumah sana ingin melihat siapakah gerangannya, tunggu pas ini kita akan saksikan siapakah. Stay tune. Hai, kembali lagi di dalam Kuat Godak Podcast di Studio Kota Melaka. Seperti yang dijanjikan, kita akan memperkenalkan tetamu kita punya tetamu yang dinanti-nantikan. Dia kata viral panas semua. Dia dah belanja suara sikit tu. Assalamualaikum. Cuba tengok siapa. Dan kita kenal lah dah suara pun. Saya tahu dah kenal. Biasa jejaka idaman. I don't care. Yang terkenal dengan trademark I don't care. So hari ni kita memperkenalkan YB Muhammad Dr. Ahmad yang berhormat daripada Adun Melimau. Ya, betul. Dan juga merangkap Exco Keterjaminan Makanan. Exco panjang ni bukan cakap keterjaminan makanan. Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Panjang. Banyak tugasnya tu. Dan juga beliau merupakan Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Ya, saya. Dan hari ini kita bawakan khas. Kita nak mencuba dan mencabar beliau. Kuat mana dia? Adakah intellectual ke? Dia punya intellectual macam mana? Emotional dia macam mana? Supaya kita boleh godak dia. Bring it on. Dia dah bersedia nampaknya. So YB dah bersedia untuk digodak? Okey, boleh. Kalau tak boleh kan kita keluar je lah. Okey YB, kita boleh start lah terus Boleh. Okey, senang cerita YB. Boleh kenalkan sikit YB ni asal dia mana, sekolah mana dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang semua sedia maklum, saya Dr. Ahmad Saleh. Asalnya memang anak Jatim Melaka. Orang Melimau, sekolah pendidikan awal di Melimau. Lepas tu dapat pendidikan menengah Form 4, Form 5 di Taipo. Lepas tu saya di Matrikulasi Melaka. Lepas tu saya ditawarkan belajar ke Russian State Medical University dalam bidang tahu cakap Rusia ni? Ya, Dobro Fajolova. Lepas tu dah berkahwin, 2 anak, seorang isteri. Dah kahwin nak. Jadi baru je dalam bidang politik ni. Saya baru je masuk dalam politik ni. Secara serius adalah ketika tahun 2018 yang kita kalah. 2018 tu baru secara serius dalam politik. Hari ni dengan amanah-amanah yang dipertanggungjawabkan. Itu je lah yang daripada saya. Tapi saya berminat dengan perkahwinan tadi. Adakah single 3 ke macam mana? Dia memang single 3, tapi keberanian tak ada lagi. Itu kena tahu, kena highlight tu. Okey YB, saya ada dengar dulu. Ini adakah ini perkahwinan yang kedua? Ya, ni perkahwinan saya. Sebab saya kahwin yang pertama adalah sebelum saya fly. Pergi sama belajar dulu sebab kami dapat satu universiti yang sama. Jadi perkahwinan tu tak ada anak, memang plan tak ada anak lah macam gitu. Tapi perkahwinan tu tak berpanjang. Dulu tak sampai. Kami berpisah ketika saya third year student. Lepas tu menduda. Aku pernah rasa duda lah. Aku nak beritahu kau. Jadi pernah jadi single father lah? Father tak pernah jadi masa tu memang tak ada anak. Dan akhirnya jumpa isteri saya yang tercinta. Selepas saya habis belajar, tu pendidikan rumah tangga sehingga ini. Doakan tahun depan genap anniversary yang ke-10. Doakan tambah lagi. Yang tu saya tak halang lah. Tak minta tapi tak halang. Kita dah sikit modal ni.
Cuba try shot. Peluang ni. So ini adalah eksklusif, antara eksklusif lah yang kita dapat tahu daripada Dr. Kamal yang merupakan pegawai nombor 2 lah. Yang kali kedua. Bukan nombor 2 kali kedua. Kali kedua. So dia mungkin pada ketika itu dia tak bercinta lah kot time belajar. Masa ketika tu tidak. Saya setia yang satu. Jahat juga lah. Bukanlah baik sangat kita ni kan. Tapi masa ketika tu saya nak beritahu, masa saya boleh berpisah tu, berat badan saya jadi 78 kilo. Wow. Sekarang ni jangan tanya apa tahu. Itu sensitif punya soalan. Masa tu 78 kilo memang masa patah tu hati betul lah, patah hati yang sangat lah. Remuk lah hati kita. Patah hati atau menyesal? Sebab kat Rusia tu perempuan lawa-lawa. Sekejap je. Menentukan lah. Masa ketika tu, sebab masa tu ialah kita ni dan fokus banyak kepada nak study. Dan girlfriend tu tak ada lah. Jadi kalau tak ada girlfriend, tipulah dia ex-girlfriend yang dengar ni. Aku ni girlfriend kau dulu. Betul dia lah. Ex-girlfriend tu tak ada. Tapi secara serius, akhirnya saya ingat saya kahwin dengan girlfriend saya. Girlfriends. Tapi Allah nak jodohkan saya kahwin dengan isteri saya ni. Saya tak bercinta langsung. Tak langsung tak begitu je. Adakah pertemuan tu diatur? Tak, pertemuan tu masa tu saya ke Egypt. Masa tu ke Egypt, ada program Kelab UMNO luar negara seperti itu. Waktu terjumpa dia tu belajar Egypt masa tu. Tak kenal pun siapa ni, tu saya tanya orang ni. Jadi berputih. Tapi rasa masa ketika tu, ni orang lain tak dapat tahu tau. Ini untuk korang je. Itu sebab kena godak ni. Masa ketika tu saya final year. Final year lah. Jadi masa final year tu tanyalah dia rupanya dia ni ada girlfriend, dia ada boyfriend lain lah. Girlfriend lah. So okay lah. Tapi sebab masa tu rasa macam kita ni ramai girlfriend. Tapi tak ada rasa girlfriend sebelum ni. Rasa bila jumpa girlfriend yang isteri saya ni tak ada rasa perasaan yang aku mesti nak tahulah dia ni siapa. Biasalah YB, orang punya kita nak kan. Let the best man win. Jadi bila ketika tu ni saya cerita tau. Tanya lepas tu saya nak balik daripada Egypt tu, lah jumpa ada makan tu. Terus saya add dekat Facebook. Dalam seminggu tu adalah mesej dia. Tapi tak banyak lah. Masa tu buat solat isyarat. Tu saya kata sebab kita nak belajar dari dia. Allah dah bagi kita kali pertama tak jadi kan. Jadi yang kedua ni jadi trauma. Jadi kita buat solat isyarat. Panjang lah saya buat. Jadi keep consistent masa tu tentang dia. Itu saya cakap saya nak kahwin dengan dia. So dia tinggalkan boyfriend dia? Tak, dia tak begitu. Masa ketika saya kata saya nak kahwin dengan dia tu, orang dia pun jawab, kalau you baru kenal 2 minggu kot. Kalau betul dia kata kalau you nak sangat kahwin dengan I ni, you pergi jumpa parents. Dia cakap hari ni, besok saya ambil flight balik, jumpa parents dia, terus saya boleh balik Moskow. Tapi cuma mak bapak dia pun terkejut. Kau dah tak kenal anak aku ni. Tapi saya cakap ni, saya kata, saya jujur lah. Saya kata, saya memang playboy. Tapi saya tak pernah rasa macam ni dengan orang lain. Saya rasa dengan anak pakcik-makcik. Ayat. Buaya ni. Kenapa dia anak buaya? Dia macam buaya. Lepas tu, balik ke Moskow. So, masa tu parent dia kata, okey lah kalau macam tu dah serius. Okey. Saya kata saya tak paksa. Saya serah pada pakcik dan makcik dan juga anak pakcik lah kan. Masa tu yalah dia mungkin agak terkejut agak dengan saya punya tindakan. So terputus macam tu. Terputus for 1 year. For 1 year. Terputus masa setahun tu. Dan akhirnya bila dah setahun lepas tu pun tak dijangka jumpa. Masa tu program kat kampung asli dikemas. Masa tu ada buat program, jumpa kat situ. Bila jumpa lepas tahun tu, ada keberanian cakap I still love you. Alamak. Walaupun setahun ni tak bohong, Aduh, sakit kalau dengar. Aku macam tak percaya benda ni jadi pada aku. Aku ingat dalam drama je. Tapi aku sebenarnya sebagai daripada drama ni. Jadi bila tu dia pun cakap, kalau you betul-betul nak jumpa, aku jumpa kali kedua bapak dia. So bapak dia tengok orang ni memang dia gila dia ni. Angau. Jadi dia kata kalau kau nak serius, okey lah kalau tanya wife saya. So wife saya kata okey lah. Then bertunang. Masa tu tak pernah keluar dating, tak pernah. Bertunang. Lepas bertunang dia balik ke Egypt. Aku kerja lah. Aku mau kerja kan. Jadi tunang tak lama tu, bulan 1 dalam 4 bulan 5 bulan macam tu. Bulan 1 balik untuk kahwin.
Lepas kahwin dia balik kejip. Jadi itulah kisah saat percintaan kami. Itu sebab tu dia, aku punya je lah. Kadang-kadang kita rasa kita pelakon ni, kita akan kahwin dengan ni. Tapi rupanya Allah nak bagi jodoh tu. Bukan orang kita cinta tu. So soalan dia, YB dengan ex-boyfriend tu mana biasa? Soalan macam dah tahu jawapan. Kita nak buaya. Okey, tuan-tuan berada di rumah, itulah sedikit pengenalan daripada Dr. Akmal. Sedikit eksklusif. Dia dah godak. Belum lagi. Ini baru pengenalan, bagi dia comfort sikit. Dia tak sabar ni. Kita pun tak sabar juga sebenarnya. Ada soalan-soalan saksi. So jangan tukar siaran pada YouTube yang lain. Sebelum tu saya ingatkan kepada tuan-tuan di rumah, tolong tekan button subscribe di Kuat Godak ni sekarang. Tekan. Kita tambahkan dan boleh sharekan dengan kawan-kawan yang lain. So tanpa kita nak pergi ke segmen kedua, episod kedua kali ini, kita jumpa sebentar lagi. Kuat Godak. Hai, kembali kita di dalam Kuat Godak Podcast di studio Kota Melaka. Tadi kita dah cerita sikit dengan Yang Berhormat Dr. Akmal Saleh mengenai pengenalan sikit lah kehidupan beliau. Dan sekarang kita nak sentuh sedikit kenaan dengan terlanjur beliau merupakan Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Banyak kerja YB. Banyak kerja tu. Pun berbelit dah ni. So kita like sikit dulu. Okay. Dan sebelum ini, seperti yang diketahui di dalam negeri Melaka, YB Dr. Akmal ni merupakan Exco Kesihatan. Tak alang-alang dia pun bertitle doktor. So YB, apa bezanya bila jadi Exco Kesihatan ni? Dah memang you punya belajar dulu semua pasal kesihatan. Sekarang ni tiba-tiba jadi Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ya Allah, saya rasa 360 punya lari memang kerja ni. YB ni kan anak kampung untuk kampung. So apakah beza yang apa rasanya? Dia beza dia memang berbeza sangat lah. Sangat berbeza lah. Daripada kita manage hospital, doktor, nurse, kesihatan, pada keterjaminan makanan, pertanian, lepas tu kemajuan desa ni memang exactly kampung. Kenapa saya antara ni, masa tu saya request, saya cakap kalau dengan Ketua Menteri kata, kalau saya diberikan sekali lagi peluang dilantik menjadi Exco, saya kata boleh tak saya tak nak Exco Kesihatan. Sebab apa saya kata? Sebab saya dah lama duduk dalam, tak adalah lama, tapi kesihatan ni dah bread and butter kita. Jadi saya nak cuba belajar benda baru dan juga cabaran yang baru. Jadi as pemimpin, benda perkara pertama sekali, kita kena keluar daripada kepompong selesa kita. Supaya you boleh explore, you boleh exposure perkara yang you rasa you tak pernah belajar sama ni pun. Jadi antara portfolio yang diberikan kepercayaan kepada saya adalah bila diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, pertanian, kemajuan desa, pertanian dan keterjaminan makanan. Bagi saya satu benda baru yang tapi dekat di hati. Sebab apa dekat di hati ni? Portfolio ni semua orang kampung. Dia orang Kota Melaka tak terlibat. Tapi doktor, ada orang cakap doktor ambil pertanian keterjaminan sebab nak align dengan Presiden UMNO. Habis tu kalau saya Exco Kesihatan dulu, align dengan siapa? Sebab pada ketika itu YB telah mengambil selepas Presiden UMNO mengekalkan jawatan dia. So YB pun menang Ketua Pemuda UMNO Malaysia pada ketika itu. Dan ramai orang di dalam Facebook dan sebagainya mengatakan Dr. Akmal ni ambil ni sebab nak align dengan Presiden, nak sama bajet turun sama dapat. Macam mana ni? Dengan pertanian ni mak sabu pula. Mungkin lah. Takkan. Jadi siapa Presiden saya mak sabu ke? Kita pun tak tahu. Ataupun nak sama-sama level Presiden. Tak ada. Dia gini, sebenarnya antara perkara saya minta pada Yang Amat Berhormat, kalau saya diberikan kepercayaan, saya tak tahu pun Exco ni yang nak diberikan. Masa tu saya request adalah untuk saya tak duduk dalam Exco Kesihatan. Sebab saya nak belajar perkara yang baru. Sebab inilah peluang dan ruang yang kita nak belajar. Jadi, tapi diberikan kepercayaan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, dua portfolio, sebenarnya dua kementerian dalam satu. Exco kerajaan ni dia ambil dua. Secara kebetulan satu. Tapi saya nak beritahu, ada nak duduk. Jadi saya, semua tahulah saya punya perangai sana. Saya bukan lagi bodek kan. Jadi, saya duduk dalam kemajuan desa. Ya betul, Presiden berada dalam tu. Tapi pada yang sama ada juga Exco Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan. Presiden amanah pula dalam tu. Jadi sebenarnya ini bukan soal nak ikut Presiden ke bajet ke, tak. Ini soal bagaimana kita nak expose kita sebagai pemimpin. Habis tu kalau saya nak tanya, Tok ajak
Esko Pelancongan ni dia ikut apa? Tiong. 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 Jadi macam mana pula definisi? Jadi ini yang kita nak kena verify. Sebab saya rasa antara dalam UMNO saya lah antara orang yang paling lantang bersuara. Berani. Jadi bila kita lantang bersuara, takkan I'm not a boy yang boleh ditarik hidung gitu orang kata kan. Jadi ini bukan soal ni, dan saya adalah orang yang suka cabaran, dan saya percaya cabaran dia bila Yang Amat Berhormat Ketua Menteri beri tugas ni pada saya, dia ada perkara yang dia nak suruh saya buat. Antara hikmah dia adalah hari ni bila isu beras, dan bila isu beras berlaku, maka saya kena belajar cepat. Saya kena tahu benda yang berlaku 40 tahun, 50 tahun lepas ni dalam tempoh yang sangat singkat untuk kita master. Untuk kita tahu kat mana, ni mana. Jadi hari ni Alhamdulillah kita jalan dengan baik, dan saya penat, letih, tapi dia menyeronokkan. Sebab apa? Kita membantu. Sebenarnya Esko ni dia bantu orang kampung terlalu banyak. Jadi dia is all about orang kampung. Nak bagi tahu Exco saja yang bantu orang kampung ke YB biasa tak bantu ke macam mana? YB Duyung bantu orang kampung. YB Duyung. Ni macam selamat ke? Saya tak nak seru dia sebab dia boleh dekat. Sebab ayat tadi kata Exco banyak bantu lah. Tak bukan Exco. Maksud saya portfolio Exco ni banyak bantu. Sudah tentulah YB akan buat kerja yang biasa. Tapi contoh saya kata isu pesawat bawa saya, isu nelayan bawa saya, isu petani bawa saya, masalah JPKK kampung bawa saya. Maksudnya every single inch yang dalam kampung berlaku tu adalah di bawah saya. It's not an easy task. Memang sangat berat, tapi dia perkara yang saya bagi satu cabaran bahawa nak kena belajar banyak. Jadi dan saya percaya benda ni akan lebih mematangkan kita dalam buat keputusan sebagai seorang pemimpin. Dan mana tahu kan, lepas ni kalau dikatalah kalau diberikan ruang dan peluang jadi Exco lain juga, saya willing. Untuk bukan nak ikut katalah presiden pindah, katalah lepas ni kementerian juga. Tak ada. We are willing untuk belajar perkara baru. Jadi itulah. So maknanya secara kebetulan sebenarnya. Kebetulan je pun. YB jadi Exco tu tiba-tiba isu beras melonjak. Hak untuk diberikan Exco ni bukan hak saya tau. Betul. Hak Ketua Menteri. Maksudnya Ketua Menteri yang saya pun tak tahu saya dapat apa. Tak ada kenen-kenen telefon untuk bagilah saya macam ni? Tak ada. Masa tu sebab berlakunya sangat pantas. Berlaku Yang Amat Berhormat Ketua Menteri angkat sumpah hari yang sama. Masa tu saya masih ingat, saya jadi maklum saya kalau saya diberikan kepercayaan jadi Exco, boleh tak saya request saya tak nak duduk Exco Kesihatan lagi. Sebab saya rasa Exco Kesihatan saya dah lama, dan juga saya dah bosan. Bukan bosan lah, tapi saya nak belajar benda baru saya tu. Dia pun masa tu tak beritahu A ke B ke kita pun okey lah, tak ada lah. So bila diumumkan Yang Amat Berhormat buat press statement, itu pun saya tahu. Tak ada orang, tanyalah Tok Ajak, tanyalah Rais, tanyalah apa, semua orang tak tahu pun saya dapat apa. Adakah Dr. Bil ni atas disebabkan tagline anak kampung orang kampung ni mendekati Exco ni? Mungkin itu antara yang Amat Berhormat Ketua Menteri nampak Exco. Mungkin sebab saya antara bila dalam Exco highlight saya tetap of course kesihatan masa sebelum tu, tapi apabila yang melibatkan kepentingan orang kampung. Sebab kita orang kampung kan? Jadi kita kena highlight walaupun perkara tu pahit untuk kita, tapi kita kena maklumkan. Jadi banyaklah kita nampak, mungkin dari situ kot Yang Amat Berhormat Ketua Menteri nampak bahawa saya ni pro sangat orang kampung kan. Memang orang kampung pun kita ni. Dia mungkin kat situ atas kepercayaan dia. Adakah kerana ingin seorang yang bernostalgia? Sebab saya ada juga baca beberapa Facebook posting YB di mana YB mengatakan YB pernah jual kuih, YB pernah menjadi sawah petani. So yang mana satu, adakah ini menjadi satu lonjakan kepada nak megang Exco kemajuan desa ni dan pertanian? Mungkin kot sebab tu saya Exco pertanian ni saya sentimental saya. Saya memang sangat sentimental sebab saya merasai bila bapak saya pernah jadi pesawah, atuk saya pesawah, pernah jadi petani, pernah jadi pengembala lembu, pengembala kambing. Saya pernah jual kuih. Saya pernah tahu bagaimana susahnya orang kampung. Sampai sekarang pun kita tak apa senang, tapi at least better lah sebelumnya. Jadi mungkin dari situlah, begini situ. Sebab saya cakap dulu saya bak orang kampung ni saya menyentuh hati sebab saya tak boleh. Bagi saya kita pernah berada di sana dan kita tahu. Jadi sebab tu ada orang kata bila kau gila buat ni, saya kata saya gila sebab ini tugas saya. Biarlah orang nak cakap saya gila selagi mana kegilaan saya itu memberikan keuntungan untuk orang kampung, orang rakyat. I don't care.
Gitu. Tadi kita tertarik dengan YB Dr. Nur Akmal cakap. YB Akmal dia cakap dia Nur Helmi. Nur Helmi sasa-sasa saya ada Nur. Jangan sibuk. Tangan dia penting. So bila kita kata nak benda baru, kita tengok bila YB bila mengambil alih, kita nampak benda baru yang rakyat semua tengok, iaitu satu video-video yang hangat dan viral. Terutama isu beras. Dan isu beras ni sebenarnya kita pun tak berapa nak faham. Seperti episod yang satu YB, kita ada berbincang dengan kita punya tetamu pada ketika itu, Nur Hazam. Kita terfikir kenapa setiap kita tengok YB Nur Helmi viral, marah-marah, maki orang, bergaduh dengan kontraktor dan sebagainya. Adakah itu adakah YB mengikut cara beliau ataupun sebenarnya itu adalah genuine? Dia gini, dia tidak di-plan ataupun dirancang. Sebab bila saat kali saya buat kerja, memang saya minta pegawai saya rekod saya, terutama kita handle dengan masyarakat. Sebab kita tak nak besok, satu saya kata kalau kita tak rekod, rekod cara ni lah. Rekod saya memang biasa saya minta doa rekod jangan nampak muka. Sebab kita tak nak besok kita satu salah cakap, mungkin dia akan sampaikan benda lain. So benda tu dia akan jadi saya punya terms of reference. Isu yang pasal beras ni. Kenapa saya post dalam TikTok? Pertama, sebab ini adalah medium yang paling baik untuk kita reach kita punya audience, iaitu rakyat kita. Rakyat kita nak tahu apa wakil rakyat buat kerja. Sebab sekarang ni bagi saya, kalau kita tak post social media, rakyat akan timbul fitnah pula. Dia kata, dia tak tahu YB buat kerja. YB ni tidur. YB ni tidur. Sedangkan YB dia dah penuh buat kerja. Tapi sebab benda tu tidak ditunjukkan pada rakyat, maka dia akan timbul fitnah. YB pula tak buat kerja. Jadi sebenarnya, it's a good platform to show to the people that what we are doing. Bukan show off tau. Dia bukan nak show off. Show off ni saya rasa ni. Jadi antara perkara-perkara yang saya buat adalah, itu isu beras ni adalah kegusaran apabila rakyat mesej saya di TikTok, rakyat mesej saya di Instagram, WhatsApp, beras tak ada. Okay. So, memang saya ni, Esko Pertanian ni, beras tu bawa pertanian. Jadi, mengambil tanggungjawab bahawa start from that, itu saya study. Kenapa tak ada beras? Sebab tu, kenapa ada orang, saya start daripada, kalau perasan, first video saya start di kedai. Why? Sebab aduan adalah di kedai tu. Okay, so kita kena start daripada di mana aduan tu berada. Jadi daripada kedai tu kita track kepada mana? Pemborong. Pemborong kita track mana? Pengilang. Pengilang kita track mana? Sawah. Jadi kita tahu semua level tu. Jadi sebab tu dia ada juga saya baca komen, kenapa tak pergi kilang? Saya dah sabarlah. Kita start daripada betul tak betul dia. Step by step. Ya. Pengadu rakyat beritahu dekat kedai tak ada. So kita kena pergi kedai tu pastikan betul tak aduan ni. Okay, kalau tak ada kenapa simpan ke apa ke? Jadi kita dengar daripada pegadai pula. Pegadai kata, kita dah minta stok tak ada. Siapa cakap tak ada stok? Pemborong cakap tak ada stok. Then we go to pemborong. Pemborong pula, kita minta. Siapa cakap? Pengilang tak pergi. So kita pergi pengilang. Pengilang pula, kita minta. Tapi ini kat sini ada loophole esok. Jadi kita dapat detail. This is how we do. Tapi sebab sekarang ni, zaman media, rakyat boleh reach you. Dulu nak jumpa wakil rakyat, nak buat appointment, ni macam-macam. Beratur. Sekarang ni nak jumpa wakil rakyat, TikTok je. So, wakil rakyat akan boleh baca, you message. Kalau dia buka TikTok, dia boleh baca. Sama ada wakil rakyat tu nak reply, tak nak reply je. Kan? Tapi, aduan tetap sampai. Jadi, bagaimana kita nak respon kepada pada rakyat adalah melalui media sosial. So, this is how you engage. Kalau you tak buat, then people tak tahu. You tak buat. Jadi, bila kita buat, kita tunjukkan, dan saya nak beritahu, antara kesan-kesan saya buat video beras ni, dia memberi kesan kepada pengilang-pengilang supaya takut nak buat keterusan. Dia takut. Dia aware. Ini YB sudah gila. Ini YB gila, you jangan buat pasal. Melaka, you jangan buat pasal. Orang lain you boleh buat, tapi Melaka tak boleh buat. Dan Alhamdulillah, benda yang kita buat ni berkesan. Jadi bila dia takut, akhirnya dia start buat benda yang betul. Baru kita nampak bekalan kita tambah. Tak ada kembali macam ni. Tapi at least ada pertambahan. This is what we do. Contoh saya kata. Saya ambil, bukan saya kata saya mengidolakan YB Helmi. Tapi saya ni dengan YB Helmi adalah sejajar. Ketika kami tak ada jawatan pun, kamu tak ada jawatan sama. Jadi YB pun jadi sama. Bila kita buat begitu, kita beritahu rakyat bahawa this is the real procedure. You nak buat ni, contoh ambil isu adalah isu rumput dipotong. Ramai potong, buang dalam longkang. Saya pun tak tahu benda tu sebenarnya tak boleh buat.
Betul tak? Yalah. Rakyat tak tahu. Rakyat ingat betul lah ni prosedur. Betul rakyat marah. Apa bodoh kerajaan SOP tak apa. Kenapa tak? Ya. Tapi bila kita tengok tu rakyat bagi education kepada rakyat, oh ini hak dia sebenarnya. Ini benda yang salah dia buat ni. Jadi lepas ni bukan berlaku di Duyung saja. Di tempat lain pun dia boleh tanya, kau potong rumput ni maksud ni salah ni. Jadi dia akan beri satu awareness kepada semua rakyat bahawa hak dia. Dia tahu apa hak dia. Contoh macam saya kata, apakah hak kita sebagai pengguna bila kita berjual pasal beras dan sebagainya. Jadi kita tahulah. Jadi ini sebenarnya selain daripada kita nak beritahu rakyat bahawa kita kerja yang kita sedang jalankan, kerana we educate the people macam mana tugas rakyat, wakil rakyat, dan apakah sebenarnya rakyat boleh buat. Nak minta bantuan, prosedur macam mana kan? Ini yang bila tengok macam saya ni, YB Helmi ni, sebelum orang lain kenal YB Helmi, saya kenal dulu YB. Saya tahu kerja dia macam mana. Jadi bila dia buat tu sebenarnya sedikit sebanyak dia memberi guide kepada rakyat kita kan. Jadi bila program yang kita buat juga, kita buat benda yang sama. Jadi yang bagi saya senang, perkara yang kita buat selagi mana memberikan impact yang positif untuk rakyat, jalan. Dalam isu beras ni YB, ramai sebenarnya rakyat di luar sana tertanya-tanya tau. Isu pasal cuaca sebenarnya dah diberitahu bertahun-tahun, 2 tahun lepas. Dan diulang lagi pada tahun yang ini juga, iaitu pada awal tahun hari itu. Dan apabila awal tahun hari itu pun dia cerita pasal El Nino dan sebagainya. Dan sepatutnya pihak kerajaan telah sepatutnya mengambil langkah proaktif, memikirkan masalah nak datang. So pada ketika itu India sudah pun war-warkan kemungkinan akan ban dia punya ekspor beras ke luar daripada, sebab nak pastikan negara dia, keterjaminan makanan di negara dia tercapai. Tetapi pada ketika itu tiada langkah-langkah yang proaktif daripada government. Adakah tiada langkah itu menyalahkan pula tiba-tiba YB semua mengambil kredit, membuat video dan menyalahkan kartel lah, peniaga lah, sedangkan proses awalnya tidak dibuat oleh pihak kerajaan. Bagaimana, apa komen YB? Pertama kita kena tahu saya setuju apa yang dia katakan tu. Kelemahan yang kita ada, kita tak ada data analytical yang sebenar-benar di peringkat kementerian. Bila kita bercakap tentang keterjaminan makanan, apa maksud dia? Makanan mesti affordable to buy, and then ready to buy. Affordable and ready. Ini perkara yang pasti. Jadi bila nak affordable and ready, affordable tu different thing, ready is one thing. Adalah you mesti ada you punya data analytical. Macam you cakap, you mesti ada war room dia. Tapi yang saya nampak di peringkat kementerian, tak tahu mungkin saya salah, tapi tak nampak benda tu. Maksudnya data analytical ni dia ada 1 year punya prediction. Kan? Contoh, kenapa India akan ban beras ekspor? Why? Sebab next year dia nak election. So dia nak kurangkan inflasi dia nak bagi rakyat beras banyak lebih tu, beras akan turun harga. Jadi rakyat happy. So dia akan ban ni tu. Percayalah cakap saya, lepas election dia akan jual macam-macam beras lebih banyak. El Nino is been there for quite some time. Jadi kenapa tiba-tiba orang kita kalut bila India block ni kan? Sebenarnya yalah, I do agree. Sebab kita tak ada betul-betul war room keterjaminan makanan. Sebab tu antara cadangan saya kepada Kementerian Pertanian dan juga keterjaminan makanan, kita perlu ada data analytical ni yang orang yang khusus untuk mengkaji what's next in 10 years, what's next in 5 years, what's next in 1 year, supaya keputusan yang kita buat tu mesti berdasarkan apa data kita. Yang ada hanyalah mungkinlah ialah ketua-ketua pengarah, mungkin dia buat kerja dia macam biasa, tapi dia buat kerja adalah untuk pertanian akan fokus pertanian, untuk padi beras dia fokus padi dan beras, tapi dia tidak menjangkakan setahun akan datang, 10 tahun akan datang. Yang ini mungkin kurang. Kalau kita tengok macam kenapa tiba-tiba out of sudden kita tak ada. But kalau ikutkan lagi logik akal, dia tak mustahil, dia tidak boleh berlaku. Sebab SSL ni adalah berapa banyak penggunaan beras dengan kita compare dengan penghasilan beras itu. Kita ada 62%. Maksudnya 62% ni kita tolak lah. Beras tu beras hancur, tolak 12% lah. Jadi 50%. Maksudnya 50% ni kadar hasil padi dan dijadikan beras untuk menampung keperluan rakyat kita di Malaysia ni 50%. Maksudnya kalau 10 orang, 5 orang dapat beras tempatan, 5 orang makan berimport. Lebih kurang gitulah. Dia punya easy punya ni. Tapi out of sudden, bila block je, beras tempatan langsung tak ada. Bukan 5 orang, seorang pun tak dapat. Jadi kenapa berlaku?
Bila kita tengok balik, adalah dari segi bukan salah daripada kerajaan, bukan salah daripada pengguna, bukan salah daripada pesawat. Main culprit dia adalah di tengah-tengah. Ini yang saya nak beritahu tengah-tengah. Kenapa? Sebab penguatkuasaan kita terlalu lemah. Kenapa terlalu lemah? Rupa-rupanya seluruh Malaysia, beras dan padi ni bukan bawah KPDNKK. Bukan. Dia bawah pertanian dan di bawah kawal selia padi dan beras. Dia ada satu kawal selia. Kawal selia padi dan beras ni, the whole Malaysia kurang daripada 200 orang penguatkuasa. Jadi bagaimana yang kurang daripada 200 orang ni nak cover satu Malaysia? Sudah tentulah dia akan terlepas yang sini. Dan kartel-kartel ni dia dah tahu dah. This ada loophole. Jadi dia mainkan. Dia main. Can you imagine? Out of sudden tiba-tiba beras tak ada. Sedangkan menteri maklumkan, buat kenyataan beras cukup. Rakyat pergi di kedai, beras tak ada. Betul. Yang ada beras import. Betul. Jadi inilah sebenarnya bila kita check balik satu kita tengok di mana beras kita lah. Dan inilah antara contoh itu saya review bila mana rupa-rupanya beras kita ada dia ada dah proses dah, tapi ditukar jual menjadi import tu menjadi beras hancur. Dia beras biasa tapi dalam invoice tu letak beras hancur dan dijual dengan harga mahal. Sebab beras hancur ni dia tak ada harga kawalan. Jadi dia boleh jual. Sekarang beras tempatan jual RM26 kan. Beras import, beras hancur untuk 10 kilo dia boleh jual RM34. So sebenarnya YB, masalah dia sekarang adalah kalau ikutkan India telah ban ekspor dia, kalau ikut supply demand, of course harga import beras tu akan bertambah mahal. Dan adakah ini disebabkan isu ban import daripada India ni ataupun sebenarnya ada isu di sebalik ni? Okey, bila India ban import dan ekspor maksudnya akan ada kekurangan beras. Sebab India ni the main exporter in the world for rice. Ada 40% daripada dunia punya supply daripada India. Okey, bear in mind that okey, bila ada ban, sudah tentu akan ada demand tinggi, supply akan kurang. Jadi kat sini lah yang katakan dia tengok this is the chance. Harga akan naik. Harga import naik. So dulu beras import RM29 10 kilo. Beras tempatan RM26 10 kilo. Jadi kalau kita nak beli pun, kita pun tak tahu ni beras import lah beras tempatan. Betul tak? Bukan boleh bezakan panjang-panjang tu? Tak ada. Yang itu basmati. Nak kasih clear. Yang panjang ni basmati. Jadi beras import ni, kalau you tengokkan beras import, you tak boleh beza. Saya pernah tanya, apa beza beras import dengan beras tempatan? Ni kita tak boleh bezakan. Bukan ada wangi ya? Beras wangi tu bukan beras import? Tak ada. Kita pun di Malaysia pun boleh keluarkan beras wangi. Jadi dulu RM29 beras import, RM29 beras tempatan. Jadi bila kita pergi kedai, kita tengok, bukan tengok beras import beras ni, kita tengok ni RM29, ni RM26, RM26 lah, dia lah. So rakyat akan beli RM29 sebab beza RM1 untuk 10 kilo. Maksudnya 1 kilo beza 30 sen. Jadi rakyat akan okey. Tapi now perbezaan dia, jurang dia sangat tinggi. RM39 dengan RM26. Aku pun nak beli beras tempatan tak? Sebab RM39. Kalau satu keluarga dia guna satu kampit 10 kilo seminggu. So kalau dia sebulan dia jimat 13 dan 4, maksudnya dia ada RM52 jimat. So dia fikir so dulu mungkin boleh jimat berapa belas ringgit je, tapi ni RM52. Jadi inilah jadi demand jadi tinggi. Bila demand tinggi, kata-kata dia tahu dah. So dia nak make sure that RM26 ni untung cik. Tapi kalau dia jual RM39 untung besar. Kan? How can you differentiate between beras import dengan beras tempatan? It's very difficult to nak bezakan. Jadi apa yang dia buat? Dia main harga. Dia sorok sikit, dia main harga sini, dia main harga ni. Sebab dia nak push kerajaan. Supaya nak naikkan beras tempatan ni kepada RM32. Supaya dia akan untung lebih banyak. Dia nak untung lebih. Dia bukan tak untung saja. Dia jual dengan RM26. Dia still untung. Tapi margin kecil. Very small. Sebab subsidi beras kita ni kepada pesawah ni dah banyak kerajaan bagi. Daripada benih, racun, baja, nak bajak, lepas tu dah bajak, dah tuai, hasil tu pun kerajaan bagi juga subsidi. Maksudnya supaya kerajaan nak beras kita boleh dijual dengan harga murah. Okey. Datang pada mereka yang pengilang, dia nak margin besar. Dia tak nak margin kecil. Sebab tu video saya tu antara Toki Kilang tu,
Oh, tak ada untung. Saya kata, kalau tak ada untung, tak apalah, saya ambil lah beras tu. Tak nak pula. So maksudnya, mentaliti dia akan sama. Dia bukan tak ada untung, dia margin sikit, tetapi dia nak untung lebih besar. Kalau tak untung, saya dah tutup kilang. Of course. That's the main sifir dia. Untuk penonton-penonton di rumah, saya nak sedikit declaration. Ada perbezaan ya, kartel dan monopoli. Ya. Monopoli nak cerita macam TMB. Dia satu saja tunggal, tetapi dia memerlukan investment teknikal yang tinggi. Itu menyebabkan kita bagi hak istimewa. Maksudnya satu perniagaan tunggal. Dan kartel ni sebenarnya saya mengambil contoh The Gang. Dia ada 10 orang peniaga, dia pakat-pakat. Dia pakat-pakat supaya contoh, hari ni kita naikkan harga. So, beramai-ramai ikut. Tapi YB, bukankah kita dalam Malaysia ni ada satu akta yang menyekat kartel-kartel ni, iaitu competition law? Adakah government tak cukup strong untuk menggunakan competition law? Sebab tu saya kata kita ada akta tapi penguasaan kita tak ada. Kurang. Jadi maksudnya salah government juga ni. Boleh dikatakan begitu, tetapi macam saya kata, akhirnya sekarang ni memang ada akta dan sebagainya untuk anti-competition. Tapi yang kontrol beras ni sekarang ni, orang kata ada Bernas. Tapi kena tahu, bear in mind, Bernas main fokus dia satu, import beras. Sebab Bernas is monopoli. Import beras hanya boleh Bernas saja. Jadi Bernas untuk beras tempatan ni, Bernas hanya ambil 10% saja. 10% saja beras tempatan dalam Malaysia yang pengan ni. 90% beras tempatan ni been running by the private kilang ni. Yang beli direct daripada kita punya pesawah. Jadi, let's say, how come kita nak 10% nak kontrol 90%? So, macam you kata, dia kata ni, dia klik satu button, semua akan ikut. Okay, jangan jual beras. Semua jangan jual beras. Akhirnya, apa yang kita buat? So, bila kita pergi kilang, tak ada, saya beras tak ada. Kita pergi sini, minta, kita beras tak ada. Jadi, apa yang kerajaan buat masa ketika tu? We are doing nothing. Kita tak boleh nak buat apa-apa sebab dia been control by them. Sebab tu, antara cadangan saya adalah wujudkan semula lembaga padi dan beras negara supaya kerajaan perlu mengeluarkan beras mereka sendiri. Sekurang-kurangnya sekarang ni kita ada 10% di beras kan? Kita buatlah, jadi kita buat mesti kita dapat 45%. So that lepas ni kalau ada krisis macam ni berlaku, maka 45% kita ada kapasiti untuk running beras kita sendiri berbanding kita nak bergantung kepada kilang-kilang. Dan sebab itulah sebenarnya untuk pengetahuan, Lembaga Padi dan Beras Negara ditubuhkan pada 1971. Why? The same problem. Pernah berlaku lah. Benda yang berlaku hari ni pernah berlaku 1971. Masa ketika tu penguatkuasaan orang lain, jual beras orang lain, yang buat benih orang lain. Dia pecah-pecah. Jadi bila pecah-pecah ni, of course bila pecah ni you tak pusatkan you punya power tu. Jadi wujudnya akta, wujudnya Lembaga Padi dan Beras Negara. Dan sampailah 1994 sebelum Lembaga Padi dan Beras Negara dihapuskan dan digantikan dengan dipecahkan semula. Bernas tugas dia jual beras. Kawasan padi dan beras tugas dia untuk penguatkuasaan saja. Macam mana you nak kontrol satu perkara yang asas negara dengan dua orang? Sebab dah tentulah dia akan jadi hewaya. Now, it's time untuk kembalikan balik semula Lembaga Padi dan Beras Negara supaya kerajaan ada kuasa sendiri, ada power sendiri untuk kontrol beras yang mereka hasilkan. YB, benda dah viral. Benda dah berlaku. Bak kata orang, macam mana kita nak mencari penyelesaian? Kartel dah dituduh, ada yang telah ditangkap dan sebagainya. Tapi sekarang solution yang rakyat tengok sekarang ni, kita lihat hanya adalah troubleshooting. Tak cukup beras, Jepron kena jual. Bayar gaji budak-budak Jepron, kena jadi cashier, kena jadi storekeeper dan macam-macam lagi. Yang akhirnya tidak sepatutnya, kalau mengikut satu dasar yang betul, kerajaan yang betul, patutnya kembalikan kepada peniaga-peniaga luar sana. Meniagalah. YB buat cari YB, yang jaga Jepron buat jaga Jepron. Tapi sekarang ni kita tengok dan sampai ke sekarang ada jelajah-jelajah madani dan sebagainya di bertengah panas. Bangla, orang luar Bangla apa yang bukan orang Malaysia pun dah beli barang dalam aircon. Dan baru-baru ni kita tengah panas beli barang. Adakah diskriminasi kan? Adakah kerajaan sekarang, YB sekarang mengambil kesempatan terhadap isu ini nak jadi popular? Isu dia gini, kalau di Melaka kita jual melalui Jepron, bukan melalui Jepron, bersama
Oh, bersama dengan Jepron. So maksudnya Jepron ambil nama juga ke macam mana? Tak, maksudnya kita ambil Fama ni di kota Fama. Kota daripada pemborong dalam Melaka tetap akan pergi ke family store, tetap pergi kedai-kedai macam biasa. Sebab kedai-kedai yang biasa ni dia nak order beras, dia akan call pemborong. So pemborong akan distribute macam biasa. Kota pemborong 500 metric ton tetap macam biasa. Kita tak ganggu pun. Ini adalah extra insentif daripada kerajaan sendiri minta Fama untuk kita ada beras yang kita dapat untuk Fama pergi hantar. Sebab apa? Ada isu kadang-kadang, contoh saya kata, bila kita hantar kepada satu kedai, bila simpan. Satu. Yang kedua, bila hantar kepada kedai, saya cakap jujur, banyak monopoli kedai ni pekerja dia banyak orang asing. Dia ambil dulu 10 datang, 10, 9 dia ambil dulu. Siapa yang nak kontrol? Yang main kenapa dia Melaka saya minta bersama dia pun, sebab Fama punya kota ni dia akan hantar kepada kedai-kedai agro madani, agro Fama, kedai Fama lah, dan juga program-program agro madani. Tapi ada Jepron yang tak ada kedai agro madani ni. Tak ada. Ada Jepron dalam Melaka ni yang tak buat program agro madani. Jadi program yang tak ada, Jepron yang tak ada ni, kesian lah. Dia apa yang saya buat di Melaka? Apa yang setiap Jepron ada? Apa yang setiap Don ada? Jepron lah. Jadi Jepron, tak semestinya Jepron jual dalam Jepron, tidak. Macam Melaka, di Melimau contoh, saya tak jual kat Jepron. Mula pertama saya panggil lori Fama tu, kalau letak kat satu tempat ni, kalau datang orang beli. Minggu yang ni pula saya letak dekat kedai. Letak kat kedai tu, pergilah beli kat kedai. Jadi sebenarnya ini bukan soal Jepron nak ambil kredit ke, tidak. Ini adalah bagaimana sikit sama sikit kita bagi semua orang sama rata. Jadi kalau kata orang L5 tak dapat, jadi dia boleh, Jepron L5 boleh gerakkan inisiatif dia. Dia tahu, Jepron dia tahu, okey kita jual kat sini, minggu ni jual kat sini, minggu ni kita buat sini. Ini bukan Jepron tak ambil untung tau, 10% tak ambil untung, 10% pun tak ada untung. Sebab apa? Kita jual direct. Kita bukan ni. Yang ini adalah kita punya inisiatif dalam tempoh terdekat, supaya kita nak bagi tahu sikit sama sikit, banyak sama banyak. Kalau kita jual katalah di kedai agro madani, agro, Don Melimau ada, tapi Don Duyung tak ada, contoh. Kesian lawan Duyung. Bukan Duyung Bandaraya. Jadi nanti besok wajah ni akan marah saya. Kenapa ni? Jadi saya kata, dah tak ada kedai agro madani, saya nak hantar macam mana? Jadi it's not fair to orang Duyung yang tak ada kedai ni. Jadi apa yang kita buat adalah kita minta Jepron untuk facilitate. Jepron tak jual. Jepron hanya facilitate Fama. Kat mana Don ni, kalau Don Limau nak jual kat mana minggu ni, kita bagi buat kat sini, dekat pasar tani ni yang jual. Jual lah, supaya rakyat mudah. Sebab ada kadang-kadang satu Don, makcik ni duduk ujung Don yang jual kat ujung Don ni, sian makcik ni nak pergi beli, tak dapat lah makcik ni. Jadi Adon bertanggungjawab, aku dah jual kat zone ni, next week punya kota aku jual kat kampung ni pula. Supaya semua sikit sama sikit, banyak sama banyak. Barang tak banyak. Jadi nak kongsi biar semua dapat rasa. YB. Mana berdasarkan isu beras ni, nama YB meletak-letak naik. So tiba-tiba munculnya isu disebabkan nama YB ni macam menyelamatkan rakyat. Diorang minta YB diberikan jawatan senator. Adakah kemungkinan jika YB diberikan senator, adakah YB akan diberi jawatan timbalan Menteri Pertanian? Adakah benda tu dirancang ke atau memang diprovok ke, macam mana? Saya pun tak tahu. Saya kalau tengok TikTok saya, ataupun Facebook saya, I've been doing this since long time. Masa saya tak ada YB pun saya buat benda ni. Maksudnya saya akan tugas saya adalah untuk memudahkan usaha rakyat. Saya buat benda ni bukan sebab nak jawatan. Jadi bagi saya tak pernah melobi. Lilah taklah, saya tak pernah melobi nak jadi menteri. Tak pernah. Tak apa, kita bawa Datuk Seri Zahid dengan Anwar Ibrahim kat sini, nanti kita tanya direct. Saya tak pernah melobi. Saya tak pernah cakap pun nak jadi menteri ke nak jadi semua menteri. Tapi saya punya prinsip adalah orang bagi, aku akan buat sehabis baik. Jadi sebenarnya untuk isu beras ni, memang saya tak jadi Exco Pertanian. Beras bawah saya, tanggungjawab saya. Ada orang tanya juga, habis tu sebelum ni dah tak TikTok tak boomkan saya punya video, macam mana? Ada je sebelum ni saya buat isu-isu lain, boleh buat bila saya dalam pertanian, bila kesihatan, saya cakap juga pasal isu lain. Tapi benda tu tak
tak jadi meletup lah. Tapi kali ni saya pun tak tahu kenapa meletup. Saya pun ingat saya ingat biasa lah. Kita pun tak expect apa-apa. Tapi prinsip saya satu. Jawatan jangan diminta. Tapi kalau orang bagi jawatan, laksanakan yang baik. Cuma tadi saya tertarik ada satu kataan ialah ada data dan analis. So bila rakyat nak tahu ni, tertanya-tanya, bila nak selesai ni beras ni? Takkan nak buat video sentasa video. Kena tanya menteri. Gini sebenarnya isu ni sebenarnya kalau di kabar saya takut. Sebab kita akan menghadapi dengan musim tenghujur dan sebagainya. So stok beras kita akan kurang. Jadi sebenarnya dia kena ada satu, saya tak tahu apakah hasil perundingan daripada Menteri Pertanian kita bersama dengan Menteri di India tentang stok beras untuk kita minta untuk pelepasan. Saya tak tahu result dia sebab dalam dengar kata macam positif tapi dia tak dimaklumkan. Maksudnya ada perbincangan dengan India untuk menambah ada perbincangan untuk kita dikecualikan daripada ban tu. So maksudnya kita dapat macam biasa. Jadi pelepasan lah. Bila dapat macam biasa dan alhamdulillah lah. So saya punya cadangan saya. Ini cadangan saya lah. Tapi tak tahulah sama ada menteri kita kena mengakui bahawa 62% daripada SSL. Maksudnya beras rakyat kita masih memerlukan beras import. Fokus kita pertama subsidi bersasar. Kita tak boleh bagi semua subsidi. Masuklah orang Bangla, Rohingya akan dapat. No way man. Kalau nak dia kena beli beras import. Subsidi bersasar. So dia kena fikirkan bagaimana untuk bagi subsidi bersasar. Golongan B40, golongan M40 dan juga T20. T20 mungkin tak ada efek. Tapi antara M40 dan B40 ni digunakan. Yang kedua adalah bagaimana you nak mencukupkan keperluan rakyat. Sudah tentu nak tak nak you kena ambil juga beras import. Dan bagaimana you nak menurunkan harga beras import. Bagaimana Jad? Tapi YB, saya nak sentuh sikit. Bila YB cakap untuk subsidi bersasar ni, bukankah bila subsidi bersasar inflation akan meningkat? Kerana apa? Sebab kalau mengikut consumer index 4.4% cukup tinggi, melebihi normal index inflation 2.0. Bila bersasar ini menyebabkan semua orang akan terjejas YB, bukankah itu akan menambahkan lagi beban dan penat jerih? Adakah YB nak buat video lagi sekali? Pertamanya kita kena apakah isu yang sebenar? There is a short term and long term punya solution. Now krisis beras ni you kena buat dua perkara. Short term dulu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan ni is a short term punya solution. Because of what? You nak tambah pengeluaran beras, padi, it's gonna be long term. That one kita cerita lain. Short term apa? Sebab tu subsidi bersasar ni tak boleh lah. Dia short term. Sementara rakyat nak menunggu beras bertambah dan sebagainya. Inflasi tu betul, we do agree on that. Tapi now the best time yang ada adalah inilah kita ada. Sebab duit yang kita gunakan, duit yang diberi pada rakyat ni, pada subsidi ni, dia diperlukan bagi kepada orang yang sebenar-benar. That's one. Yang kedua adalah bagaimana kita nak menurunkan harga beras import ni. Beras kena ambil peranan. Beras import jual RM39. Daripada RM39 tu, katalah cut off dia untung RM7. So, beras kena ambil keberanian untuk dia untung margin kecil. Katalah daripada RM3 dia ambil RM4 dia potong. Dia untung RM3. So, dia akan jual RM35 kata contoh. Beras must start first, then you akan tengok semua beras akan turun. Tapi benar kena buat lah. Sama ada benar nak buat ke tak nak buat. Itu memerlukan keberanian. Sebab tu dalam keadaan yang hari ni dalam krisis beras, kena ingat krisis beras tak sama krisis ayam telur. Sebab ayam telur there's another alternative. Orang rasa ayam mahal, okey lah, tak payah makan ayam lah, kita makan telur. Tapi beras tak boleh. Orang tak ada orang dia mengamuk kalau tak makan nasi. Betul. So maksudnya beras is a main yang kita kena pastikan bahawa rakyat kita mesti dapat beras. It's a short term, betul? Short term. So macam mana? Ini yang kita kata. Kalau nak tak nak, saya kata nak tak nak, kalau kita nak buat, nak turun, kita kena bergantung juga dengan beras import. Nak tak nak mesti kena bergantung beras import. Sebab beras import terlalu tinggi harga dia. Rakyat tak mampu. Dan sebab tu saya kata, kalau nak turunkan harga beras import ni, everybody kena ada ambil tanggungjawab bahawa untung boleh, but with a short margin. Minimal margin. Ini sebab ini short term. Besok bila kita beras kita punya bekalan dah stabil, go ahead, jual lah macam biasa. Subsidi lepas tu nak dihapuskan bersasar pun nak hapuskan, go ahead. Sebab
inilah yang kita nak tengok. Sebab kalau kita tak buat short term solution macam, rakyat akan lagi marah, rakyat akan lagi terseksa. Now pun rakyat rasa dah susah. Lepas ni kita tak nak gula pula show. Kan? Jadi ini antara perkara yang akan menjadikan akhirnya rakyat akan marah pada kerajaan. Saya tertarik dengan short term solution daripada YB. Cuma YB, bila short term ni, dia akan berkaitan dengan subsidi. Sebab YB cakap margin yang kecil, of course Bernas pun nak run company tu, bayar gaji pekerja dan sebagainya. Of course kena ada tambahan subsidi. Sedangkan negara kita telah bertambah kita punya hutang lebih kepada 1.1 trilion. Dia bukan nak tambah subsidi, Cak. Dia gini. Kalau Bernas untung 30, dia boleh jual RM39 punya beras. Bukan RM7. Untung ni RM7. Untung tau. Dia dah untung ni masuk tolak lah semua. Tolak kos. So Bernas ambil lah tanggungjawab untuk untung RM4. Instead of RM7. So dia cut RM3. Sekurang-kurangnya RM3 tu boleh membantu. Yang ni jadi kita minta. Dia tak pernah. Dia macam ni lah. Jualan rahmah ni. Konsep rahmah ni. Kerajaan tak beri subsidi. Kerajaan dia jadi macam tanggungjawab sosial. Kita untung jual nasi lemak, katalah untung RM1. Okey lah. Tak payah untung RM1. Kita ambil RM50. Untung RM50 pun okey lah. Tapi still untung. Ini yang berlaku sebenarnya. Kilang ni, banyak kewangan kilang. Dia tak nak untung yang sikit. Untung besar. Dia nak untung yang besar. Supaya dia boleh dapat capacity rolling yang lagi besar. Now, the time of crisis. Rakyat tengah susah. Everybody kena bantu. Dia bukan tanggungjawab kerajaan saja, Cak. Kerajaan tak mampu nak buat semua. Dia tanggungjawab everyone. Tanggungjawab swasta, kerajaan, NGO, tanggungjawab rakyat. So, we are willing to help. Selagi mana rakyat boleh dibantu dan dia akan mengurangkan kesengsaraan rakyat. Jadi saya kata, betul you akan cakap pasal inflasi boleh naik. But it's not the long term solution. Long term solution, kita nak tingkatkan balik kita punya kapasiti beras dan sebagainya. That's one thing. So sementara nak tunggu long term solution selesai, these are the terms and solution yang kita kena buat supaya, paling penting apa sekarang? Jangan sengsara, jangan bagi rakyat kita sengsara. Jangan bagi rakyat kita lapar. Rakyat kita lapar, maka at the end of the day dia akan salahkan kepada pemimpin dan kita takut besok kita menyeksa rakyat kita lebih. Okey, sebelum kita tutup kes beras ni, saya tertarik juga lagi sekali. Kita jangan biarkan rakyat sengsara. Dan salah satu yang saya tertarik adalah pasal kita ada penguasaan kita dan sebagainya lah. Tiadakah satu link, contoh kepenguasaan mungkin KPDN dan juga kawal padi selia beras, dari segi harga, dari segi sudut ekonomi supaya inflation tidak meningkat, mungkin dari segi sudut Kementerian Ekonomi, Mat Sabu punya portfolio, arwah Salahuddin punya portfolio dan sebagainya, dirangkumkan menjadi satu unit yang boleh didiskusikan untuk mencari satu penyelesaian. Yang saya nampak, adakah rakyat sekarang ni nampak, adakah tiada link di antara portfolio ni menyebabkan kelompongan yang diambil alih oleh kartel? Betul. Saya setuju benda tu, memang ada. Inilah kelemahan kita. So bila nak selesaikan ni? Yang ini antara cadangan kita tadi. Cadangan kita sebab saya kata penguatkuasaan apa yang kita dapat. Dan Alhamdulillah Menteri dah ambil kita punya cadangan, empower agensi-agensi penguatkuasaan lain untuk membantu kawasan padi dan beras untuk kita tengok kecerisan yang berlaku. Okay, that's one time. Antara link antara ekonomi. Sebenarnya dulu zaman Najib dah buat. They call it a blue ocean strategy. Bila mana KBS bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan petani moden, petani muda dan sebagainya. Lepas tu bersama dengan tentera ni mewujudkan. It's been done before. But now I tak tahu. I tak nampak. Mungkin akan ada. So hopefully kerajaan belajar daripada apa yang berlaku krisis ni untuk jadikan yang lebih baik. So saya tak komen sebab bila antara yang kita nampak adalah betul, I do agree. Kementerian ni dia buat kerja ni, kementerian dia buat ni, tapi sedangkan benda yang sama. Why don't you combine it together? Betul. And then saya nak cakap jujur, masa zaman bosku Najib dulu, dia dah buat benda ni. It's called Blue Ocean Strategy. Betul. It's very good. Sebab tu saya kata modul-modul yang baik masa zaman-zaman bosku ni buatlah semula. Hari ni Tok Mat dah umum nak kembali ke which is very good. Saya sangat setuju daripada kita biarkan anak-anak muda kita berkeliaran ni, jadi biar dia ditambah nilai, jadi itu bagus. And then
antara saya dengar antara GST punya cadangan ni. This is very good. Jadi bagi saya tak kisahlah siapa yang memerintah pun, tapi polisi yang baik tu, kalau baik untuk rakyat, kita perlu teruskan. Sebenarnya dah ada. Your idea tu dah ada dah semua. Tapi hopefully mungkin PMX dengar tu, PMX dengar, Rafi dengar. So buka balik apa yang telah dilakukan, combine each other. It's better. Okay. Tadi aku dengar kau cakap bila benda nak settle. So pada pendapat aku, bila YB dinaikkan sebagai saya. Lobby. Apa pasal YB? Okay, YB, bila kita bercerita pasal beras yang tadi yang viral ni, ada satu lagi viral lagi, iaitu kes nelayan. Sangat viral lah YB ni. So salah satunya hamba Allah ni mengatakan yang YB gagal dalam melaksanakan tugas apabila lambat bayar allowance saraan bulanan, dikatakan. Dan juga yang kedua, ada juga viral seorang perempuan juga berkenaan isu YB memarahi di salah satu port di negeri Melaka, seolah-olah YB yang tak tahu teknikal mengajar orang teknikal. Okay. Walaupun faktanya dia kata bukan orang port, TLDM dan sebagainya lah orang tu lah, walaupun fakta tu salah, tetapi maksudnya ke arah itu. So apa komen YB Fazil? Pertama, nelayan ni pun bawah saya. Okay. Saya Exco Pertanian, jadi bawah saya nelayan saya jaga. Isu nelayan ni adalah bila nelayan mengadu pada kita, mereka ni tak boleh nak memukat. Bila dia lepaskan jaring, bila kapal besar ni dia berlabur dalam kawasan yang sepatutnya, tapi dia berselerak dalam tu. Okay. Jadi bila jaring ni satu kilometer jam. Okay. Bila dia tebak, dia rosak jaring dia. Sebenarnya rosak jaring ni memberi kesan yang sangat-sangat terkesan pada nelayan. Memang kita mungkin rasa 300, 400 pada jaring nak ambil, tapi for them is something big. Jadi bila kita pergi situ sebenarnya, kita nak bincang dengan port, dengan perikanan, dengan jabatan laut. Tak ada TLDM pun dalam tu. Itu fakta yang saya pun terkejut. Melaka bila masa pula Melaka ada TLDM? Itulah saya tu mungkin semangat nantang. Kita bagikan. Tapi saya kata kalau salah fakta ni, kalau nak bercakap ni kan ada fakta, jadi nampak sangat kurang cerdik. Jadi tak apalah, biarlah. Lepas tu bila dia beritahu bahawa tak tahu ni, sebab tu kita bincang. Bukan kita tak tahu, kita tahu, tapi ini atas budi bicara. Sebab tu perbincangan ni berlaku. Tapi bila mana ada perbincangan tu jadi tu kan, sebenarnya bila kita nak bincang, bila dia nak bincang, dia pula meninggikan suara dengan ayat-ayat yang saya rasa sarkastik. Bagi saya datang sebab saya nak win-win situation. Saya bawa suara nelayan, dan pada masa sama kita nak jaga juga port. Kita tahu port ada ni. Dan saya very particular. Tempat yang tak boleh langsung, contoh dekat tempat pelabuhan itu, tak boleh langsung nelayan. So saya cakap tak boleh. Nelayan kena tahu benda tu. Okay. Yang nelayan boleh bagi kelonggaran adalah tempat nak parking boat tu. Kapal. Jadi kita minta di-onlinekanlah kapal tu supaya nelayan boleh masuk. Sebab kita kena dengar bila kesan tambakan laut, kawasan nelayan kita ni adalah nelayan pesisir pantai. Kita tak ada nelayan laut dalam. Ada pun 1-2 lah, tak ramai lah. Tapi di Pantai Puteri tu semuanya adalah, kebanyakannya adalah nelayan pesisir pantai. Bila tambak laut berlaku, jadi kawasan untuk dia nak tangkap ikan tu semakin mengecil. Jadi kesianlah mereka ni jika kita tak berikan kebenaran ataupun kelonggaran untuk ditangkap ikan. Jadi kat sinilah port okey, orang lain okey, insan hamba-hamba tu je tak okey lah, semua okey. Adakah sebenarnya salah pengelola port tu sendiri ataupun salah apa yang ada sekarang? Disebabkan pantai dulu jauh, ada satu ruang yang cukup besar untuk nelayan. Sekarang ni apabila semakin tambak, menyebabkan ruang nelayan mencari rezeki semakin pendek. Okey, pertama kita tak boleh nak mengelakkan pembangunan. Pembangunan mesti kena berlaku. Sebab apa, ini adalah antara penyumbang faktor utama. Tapi pada masa yang sama, kita tak boleh nak menafikan hak nelayan ini. Sebab tu sebenarnya dia ada EIA yang telah antaranya adalah dari segi kita bagi insentif dan sebagainya kepada nelayan ni. Tapi sudah tentu kita bagi insentif tu pun sebenarnya tak mencukupi. Betul. Kita kena bantu mereka. Sebab antara yang kita nak buat adalah
kita minta, yang ini adalah antara yang saya tengah berbincang dengan pemaju-pemaju yang nak kembang pasir tu, adalah untuk kita bantu nelayan kita daripada pesisir pantai untuk menjadi nelayan, dia upgrade menjadi nelayan laut dalam. Dengan mungkin kita bagi bot, kita bagi dia training, mungkin 2 nelayan, 3 nelayan kongsi satu bot supaya dia boleh pergi jauh sikit. Saya tertarik dengan pasal bot ni, mungkin maaf saya mencelah lah. Difahamkan akan ada penampakan laut sampai ke Umbai, Teluk Mas dan sebagainya akan datang. Servis dah dilakukan semua, katanya kerajaan pusat punya projek. Dan katanya juga memberi RM1,000 insentif kepada orang-orang yang terganggu lah, yang terkesan apabila projek tu. RM1,000. Enjin bot pun tak lepas lagi. Serupa juga dengan kes Tanjung Puteri dan sebagainya ni. RM1,000 untuk pergi ke laut dalam, kapal sahaja menelan belanja RM10,000. Belum lagi bot. Belum lagi kena pasang awak-awak dan sebagainya. Apakah planning sebenarnya untuk nelayan di Negeri Melaka ni? Kenapa RM1,000? Sebab duit insentif tu yang diberikan dikongsi dengan semua nelayan Negeri Melaka. Adakah once off ataupun bulanan? Dia bagi contoh isu katalah diklip Majlis Tanah dia akan dapat dalam RM5 juta. RM5 juta tu, tapi yang itu fokus di Majlis Tanah. Yang terlibat sebab kita dah kaji, yang terlibat mungkinlah di Majlis Tanah, sikit daripada Negeri Sembilan dan juga nelayan darat. Jadi bila kita bagikan, diorang akan dapat dalam RM5,000 sebab nelayan kita ni jumlah dia boleh tahan. Betul. Jadi dia kena dibahagikan dengan semua. Tapi untuk yang penambakan laut yang berlaku di Pantai Puteri sampai ke Umbai ni, dia implikasi dia kepada seluruh nelayan Negeri Melaka sebab pesisir pantai tu panjang. Betul. Jadi kita kena kongsi dengan semua. Jadi sebenarnya RM1,000 ni bukan one off. RM1,000 ni adalah setiap tahun. Setiap tahun. Kalau saya dividekan baru kurang daripada RM100. Tapi bukan lagi seram saya dengar. Bukan itu saja. Sebab tu kata kita kena upgrade. Yang ini kita kena minta tuntutan. Sebab dulu benda ni yang berlaku juga masa berlaku di Dubai. Bila Dubai nak dibesarkan, nelayan mereka memang terjejas teruk. Tapi hari ini nelayan mereka dah boleh beroperasi seperti biasa. Sebab saya kata it takes time. Tapi pembangunan tidak boleh kita nak tolak. Sebab apa? Pembangunan ni adalah mendatangkan ekonomi lebih banyak. Sebab tu sebenarnya saya setuju. Sebab untuk penambakan laut ni bukan bawah kemenangan kuasa saya. Dan dia dah dibuat daripada sebelum ni lah. Dulu siapa yang jadi kerajaan pun sama juga. Tetapi apa yang kita perjuangkan adalah apa yang telah terpatri dalam perjanjian mesti dipatuhi. Contoh, nak bagi upgrade kepada upskilling kita punya petani, nelayan. Kita kena kejar lah benda ni. Jadi ini yang kita tengah kejar buat. Saya tak adalah nak beritahu semua orang, tapi there is a soft skill bagaimana nak deal, macam mana bila due date dia nak bagi. Yang ini adalah bawah tanggungjawab saya. Dan pada masa sama, untuk makluman juga, kita mengakui bahawa bila kita tambak laut, sumber perikanan akan berkurangan. Betul. Fakta. Harus berubah dan sebagainya. Dia akan menjejaskan pendapatan nelayan kita. Sebab tu kita nak bantu nelayan kita ni dari segi ekonomi alternatif. Maksudnya kita tahu dia ubah ni. Sebab tu saya punya konsep adalah kita nak minta nelayan ni beralih kepada aquaculture. Ternak ikan dalam sangkar. Dan ini dah berlaku. Di nelayan kita dah ada ternakan udang di Sebatu. Di bawah nelayan Jasin, kita dah ada ternakan kupang, ternakan kerang. Sedangkan kerang saya nak beritahu, di Melaka kita dah spend dekat 1.3 juta untuk kerang. Banyak. Dan bagi khas pada nelayan kita. Kerajaan negeri tak ambil untung RM1 pun. Maksud dia lepas ni bulan 12 dah boleh harvest, dia boleh jual, semua tu dia punya. Benih kita bagi free. Tanah kita bagi setahun, tanah tol tak payah bayar. Kelengkapan lain, training semua kita bagi free. Dia orang turun tanah, ada orang turun buat benih, pembenihan, dan dia orang jaga sikit bulan 12 dia harvest. Bagi semua pada mereka. Dan juga pada masa yang sama, selain daripada insentif yang telah dijanjikan oleh pemaju ni, kita akan kejar ni, nak bagi bot besar dan sebagainya, nak buat satu jeti baru selepas ni, kita akan kejar. Tapi semua tu dia ada tempoh dia. Bila progress kerja macam ni, baru kita buat. Contoh, antara yang terlibat adalah untuk buat port baru, untuk jeti baru. Lepas siap tambak, boleh ada jeti baru. Kalau kita buat jeti baru, tambak pun tak habis, nanti besok dia akan impact. Dua kali je, macam Dubai itu sama-sama. Bangunan dah hari. Dia takes 5 tahun, 10 tahun, baru plankton tu, ikan tu kembali balik. Jadi, nelayan-nelayan di Dubai ni boleh jalan semula macam biasa. Okey, sekarang ni apa yang kita buat? Kita nak bantu nelayan.
kita dah ada satu tanah PKPM, tanah untuk pertanian. Sebab tu tanah pertanian ni ada 30 ekar. Jadi saya di bawah, sebab itu bawah saya kata tanah pertanian ni dulu ramai yang nak cuk tanah, nak ambil tanah tu sebab sewa murah, tanah besar, semua dia boleh buat apa yang nak tanam. Tapi sekali ni saya bagi 30 ekar tu, setiap nelayan di Melaka Barat, di area Melaka Tengah ni dan juga Jasin, dia ambil 10 ekar. Dia boleh usahakan. Dan pada masa yang sama juga, antara bila isu di Melaka Barat kita dah ada 5 juta insentif tu. Kita tak bagi total 5 juta pada dia. Kita simpan 1 juta dalam LKM, bukan energi dalam LKM. Supaya 1 juta ni adalah pembangunan ekonomi untuk dia. Contoh kita nak bangunkan dia besok, bila dah terjejah kita akan buat dia dari segi chalet ataupun nak buat penjagaan kecil-kecilan. Yang ni jadi kita bagi dia based on 1 juta ni. Sebab apa? For future. Kalau kita bagi semua, macam Acak cakap lah, mungkin dapat 5,000 sebulan habis lah. Tapi kita keep dia ni untuk kita bantu dia. Jadi inilah yang sebenarnya berlaku. Kenapa tidak YB? Dah alang-alang tambak tu ada sedikit portion tanah di situ untuk mungkin jadi shareholder seperti Kampung Baru, pembangunan Kampung Baru. Tak ada ke plan-plan ke arah tu? At least harga tanah akan naik, pembangunan akan berlangsung dan nelayan juga mendapat, persatuan nelayan ni juga akan mendapat benefit di balik tu pembangunan. Saya sangat setuju. Tapi benda ni dia dah perjanjian ni dah berlaku sebelum ni. Jadi bila kita dapat ni benda tu dah ada dah. Jadi I do agree. Saya pun pernah bercakap kenapa tak bagi sedikit portion kepada nelayan kita dan sebagainya. Jadi yang tu saya tak ada jawapan kenapa. Jadi boleh tanya kepada sebelum-sebelum ni. Lepas tu saya kata next nak buat, jangan pembangunan kita tak nafikan, tetapi dari segi kebajikan dan juga terutama ekonomi nelayan ni tak boleh kita abaikan. Kesian mereka ni. Sebab tu saya kata antara perkara yang saya nak kejarkan adalah perjanjian IAA yang telah dipersetujui bahawa untuk upgrade kita punya nelayan ni menjadi laut dalam, supaya mereka ni tak perlu duduk kat sisi pantai je dah. Mereka boleh pergi jauh sikit supaya dia boleh tambah lagi pendapatan. Yang ini memang dalam perjanjian dan kita tengah kejar, dan dia pun ada nak dapat tu, dia mesti ada bila progress dah pergi jadi berapa, di berapa persen kita akan bagi ni sekian. Macam tu lah. Macam progress payment lah ni. Ya, dia macam progress payment lah. Dia pun mesti ada dan by progress lah. Okay, saya rasa kita kalau nak cerita pasal kes nelayan beras besok pagi pun takkan habis. So rasanya kita dah boleh stop lah untuk berbincang pasal berkenaan Exco YB Dr. Akmal ni. So kita akan bincangkan seterusnya, bab seterusnya dalam episod ni bersama YB Dr. Akmal. Stay tune, kita jumpa lagi di Kuat Boda. Okay, kita kembali ke next topik. Okay, YB. Sekarang ni kita nak menyentuh tentang isu politik sedikit lah, YB. Okay, sebelum ni YB dikenali sebagai Ketua Pemuda di Jasin. Okay, so tiba-tiba YB terus jadi Ketua Bahagian. Bagaimana penerimaan orang yang warga orang lama dengan orang baru sebagai YB ni antara yang termuda menjadi Ketua Bahagian? Macam mana? Komen. Kalau nak jadi Ketua Bahagian dia mesti dapat undi daripada orang lama dan orang baru. Betul. Dia tak boleh dapat orang baru saja dia boleh menang, tak boleh. Jadi bila nak jadi Ketua Bahagian, siapa yang menang jadi Ketua Bahagian tu, dia undi dia daripada orang baru dan orang lama. Jadi bila saya menang Ketua Bahagian tu, maksudnya orang lama pun terima saya. Dan dia yang paling penting sekali, jawapan politik ada benda paling penting sekali, kita mengubah stigma pemikiran bahawa orang kata bahawa UMNO ni adalah parti warlord. UMNO ni adalah parti yang memang orang muda tak boleh nak masuk, tak ada harapan. But we change it. Kita berjaya membuktikan bahawa perception tu sebenarnya betul, tetapi sebenarnya dia ada ruang dalam UMNO ni sebenarnya untuk orang muda. Contoh, saya menjadi Ketua UMNO Bahagian yang termuda dalam Malaysia. Tak pernah difikirkan saya pun, tak pernah fikir Ketua Bahagian. Tapi bila kita duduk dalam tu, sebenarnya orang UMNO ni dia dah, pemikiran dia dah jauh sama sekali. If you doing well, you perform well, InsyaAllah orang tua, orang lama, orang muda, budak baru nak masuk UMNO pun boleh menerima tu. Jadi UMNO ini bukan parti orang tua. Saya nak beritahulah sebenarnya. Sebab kalau parti orang tua, saya percaya saya mungkin tak jadi Ketua Bahagian.
Dan untuk makluman juga, dalam Malaysia ni kita ada 5 orang ketua bahagian yang bawah umur 40 tahun. Maksudnya that's a very, mungkin dulu tak boleh difikirkan orang. Dulu UMNO nak jadi ketua bahagian, selagi kau tak umur 50 tahun, selagi itulah kau tak berani. Selagi ketua bahagian tak mati, lagi itulah dekat situ. Tapi kali ni UMNO dia berubah. Dia banyak dah perubahan. Sebab tu saya kata it's a blessing in disguise. Bila UMNO kalah pada period 14, UMNO kalah pada period 15. Jadi dia banyak memberi kesedaran kepada orang UMNO bahawa sebenarnya UMNO ni boleh berubah. Kuasa mengundi itu adalah di akar umbi. Orang kata tak boleh lah akar umbi ni akan ikut dia ketua bahagian. No. Saya mengenal itu di Jasin. Saya lawan 4 penjuru. Saya lawan mantan ketua bahagian, saya lawan mantan naib ketua bahagian, saya lawan dengan mantan bendahari. Semua kuat-kuat. Memang kalau ikutkan saya ni hanyalah ketua pemuda UMNO bahagian saja. Tak ada apa pun. Tapi alhamdulillah bila kita kata nak buat perubahan, dan perubahan tu dipercayai oleh semua lapisan. Dan sebenarnya nak beritahu, saya bukan menang beza 1 undi 2 undi. Kita beza menang besar. Maksudnya adalah kepercayaan undi yang kita dapat tu daripada undi orang baru dan orang lama, dia bersama. Jadi ini nak buktikan bahawa UMNO ini berubah sebenarnya. Jadi inilah orang kata memanglah UMNO ni tak berubah. Saya kata sebenarnya UMNO ni tengah berubah. Dulu zaman mak bapak kita nak jadi ketua cawangan pun payahlah. Hari ni ketua bahagian 35 tahun. Kota Melaka punya ketua bahagian tu ajak bawah umur 50. Jadi dah ketua bahagian dah. Jadi di Melaka sendiri, Alor Gajah, Alor 44 dah jadi ketua bahagian. Rais bawah 40 dah jadi ketua bahagian. Maksudnya UMNO ini dalam proses rejuvenasi kepada yang lain. Betul UMNO ni banyak dia punya sebuah parti yang lama. Dia banyaklah dia ada kelompongan, kelemahan. Tetapi tidak bermakna UMNO tidak berubah. UMNO berubah ke arah UMNO yang jauh lebih baik daripada sebelum. Cuma tadi YB ada cakap UMNO telah berubah. Perubahan itu dilakukan pada bulan 3 hari itu. Selepas itu PRN pada bulan 6. Tak silap saya kalau saya punya date ni betul lah. Namun pada PRN yang lepas untuk 6 negeri seperti dijangka 3-3. Dan sekali lagi undi UMNO tidak memberansangkan. So adakah perubahan itu dapat dirasai oleh pengundi-pengundi muda di luar? Sudah tentu hari ni nak buat perubahan dia tak boleh buat dalam over the night. Of course saya pun antara orang yang very critical. Selepas PRN 15 saya very critical. Lepas PRN negeri pun kita very critical. Kita mahukan perubahan. Tapi perubahan tu macam saya katalah, kalau you nak buat ubah hari ni, you tak boleh ubah hari ni takkan dapat result esok. But perubahan mesti dibuat. Mesti berlaku. Mesti kena berlaku. Kalau tidak UMNO ni akan habis. Sama ada orang boleh terima atau tidak boleh terima, itu up to them. Tapi bagaimana kita nak manage perubahan itu. How we play with the sentiment dan sebagainya. Dan contoh 6 lagi betul UMNO ditolak. Malay Belt kita kalah. Tempat kubu kuat kita kalah. So masa ketiga tu orang kata UMNO akan tumbang. Orang tak relevan. Tetapi dia berlaku di Pelangai. Pelangai ni 89% adalah Melayu. Kalau lah UMNO ini ditolak oleh Melayu, sudah tentulah kita tak boleh menang di Pelangai ni. Orang boleh cakap di Pulai boleh lah, banyak undi bukan Melayu. Di Simpan Jeram pun boleh lah, banyak undi bukan Melayu. Tapi di Pelangai ni membuktikan bahawa betul ada swing vote tu ada. Kita law dalam 1000 majority. Kita akui bahawa ada swing vote tu. Tapi kita kena hargai orang yang kekal setia bersama dengan UMNO. Kalau ikut undian tidak berubah YB. Dulu 7,000 lebih, betul. Sekarang tambah dalam berapa belas saja. Kalau orang kata PH kata okeylah tambah undi, PN kata tambah undi PH patutnya boleh jadi 2,000 kan. Tapi betul kita mengaku ada swing vote. Kita mengaku. Kita tak boleh nak nafikan angka tidak pernah menipu. Tetapi kalau dimomokkan oleh yang belah sana katakan orang Melayu dah tak sokong lagi, tetapi yang berubah tu 1,000 je. Kita masih ada lagi 7,000. Orang UMNO yang masih lagi percaya kepada UMNO. Jadi sebenarnya saya kata perubahan ni, you trust me, dia akan berubah. Dan juga inilah bila swing vote orang akan rasa. Dulu PH menang PRN 14. PH menang. Semua kata the end of UMNO. UMNO tidak akan boleh menang. Habislah UMNO. Orang masa tu rakyat sentimen. Saya masih ingat malam tu kita rasa satu jalan ni penuh dengan bila PKR masa kita gitu.
kita rasa boleh ke kita menang kembali. Tetapi so saya kata pengundi ni adalah swing voters. Dia boleh pilih mana yang dia rasa nak. Sebab tu hari ni kita kena membuktikan bahawa kita baik, kita lebih bagus, lebih memikirkan tentang rakyat. Percayalah, inilah yang akan buat swing. Akhirnya PRU14, akhirnya PRK, series of PRK, UMNO menang. BN menang. Contoh, di Tanjung Piai, akhirnya. Kita tengok, Tanjung Piai ni kalau nak fikirkan, kita tak boleh menang dengan besar. Akhirnya kita menang, 15,000 menang. Okeylah, ambil lah sebab mungkin gap tak banyak lah masa. Sebenarnya orang kata ni mungkin undi PAS menyokong kita. Saya kata betul, PAS memang menyokong kita. Tapi sebenarnya, kalau ambil PRU14 punya data, di sebenarnya undi orang yang menyokong BN dan juga orang yang menyokong PAS ketika tu campur dengan orang yang menyokong PH pasal PRU14. Kita tak boleh menang lagi. Kita masih lagi kalah 2,000. Jadi calculation dah. Tetapi the wave, orang rasakan bahawa ada perubahan dalam UMNO. UMNO ni ada rasa bahawa okeylah, swing ni dah berubah. UMNO ada harapan baru. Jadi akhirnya kita menang dengan majoriti 1,800. Maksudnya saya, dalam orang Malaysia, pengundi Malaysia ni dia tak bodoh. Dia tahu memikirkan siapa. Sebab tu hari ni orang dah muak dah. Orang dah pernah duduk dengan PN, orang dah pernah duduk dengan DH, dah pernah duduk dengan PN. Orang dah muak pasal cerita politik. Jujurlah. Orang nak sesuatu kerajaan yang bercakap tentang polisi, bagaimana nak bangunkan rakyat, nak membantu rakyat. Ini orang nak. Sebab tu saya kata, kita jangan trap dengan mereka. PN sebelah sana tak habis-habis memikirkan apa dia punya polisi, apa dia punya ni di Pelangan. Ambil contoh je. Dia punya manifesto dia, kalau PN menang Pelangai, jadi MB. Puan Tuan Ibrahim, kita akan gulingkan kerajaan yang ada jadi MB. Tu kali. Hanya sebab mereka. Yeah. Ini sentimen dia rakyat di bawah. Dia orang kata, at least you bagilah manifesto. Apa you nak buat kalau you menang di Pelangan? Tiada. Belah kerajaan paduan BN, kita ada manifesto kita bagi. Kita nak bangunkan dari ekonomi, nak bangunkan dari segi kebajikan dan sebagainya. Nama Wabi tetap gagal sebab 3 Felda, daripada 3 Felda 2 BN kalah. Betul, saya setuju. Tetapi saya kata ini macam saya kata, menang tetap menang, kalah tetap kalah. Okey. Sebab ni saya kata there is a swing vote. Swing vote tu berlaku di dalam Felda lah. Orang, sebab ni sentimen yang kita perlu teliti. Mungkin kita perlu lebih dekat lagi dengan mereka. Penerangan tu lebih jelas lagi. Tetapi ada lagi orang Melayu yang lain ni, sebab undi Cina tak ramai pun. Dalam tu tak banyak pun. Tapi kalau ikutkan data, Telemong memberikan satu undi majoriti yang tinggi, 800 lebih. Betul. Sebab saya menjaga Telemong. Dan majoriti itu Cina. Tapi saya nak beritahu, the whole Pelangai ni bukan majoriti Cina. Kalau semua Cina menyokong kita pun, kita tak boleh menang. Kalau Melayu tak sokong kita. Maksudnya hari ni, Melayu masih lagi bersama dengan kita. Sebab hari ni, orang dah boleh fikir macam. Orang dah boleh fikir dari segi logik akal. Bila kita duduk di bawah, terutama orang muda. Saya nak beritahu, saluran muda, daripada 9, kita menang 8. Betul? Maksudnya, kalau orang kata, orang muda dah menolak, Pelangai, okey. Maksudnya, dia orang dah bercakap, okey, aku nak kerajaan yang membantu rakyat. Apa yang diorang boleh, polisi bagus. Inilah sini. Pengundi kita dah matang. Dah sangat matang. Sebab tu kita saya selalu cakap dengan dalam exco, jangan terlalu berpolitik. Setiap apa yang kita buat adalah mesti memikirkan rakyat. Setiap apa yang kita buat tu mesti kita bercakap tentang polisi rakyat. Mereka belah sana nak cakap tentang nak rebut kuasa, nak jatuhkan kerajaan, nak jadi PM, let them be. Sebab rakyat boleh menilai. Trust me, PRU14 memang kita kalah teruk, tapi along the way tu nampak wave cantik. Kita menang di Melaka, kita menang di Johor, kita menang PRK, tapi kita tak ada bernasib baik sebab bila kita berada dalam kekuasaan, kita lupa. Jadi rakyat menghukum kita sekali lagi pada PRU16. Jadi dalam tempoh sebelum nak menuju ke PRU16, kita kena belajar kekalahan PRU15, belajar kekalahan PRU14, maka PRU16 adalah the next apa yang kita nak buat. Apa yang rakyat nak? Kita kena ikut apa yang rakyat nak. Rakyat nak kerajaan yang membantu rakyat. Rakyat nak kerajaan yang bercakap soal rakyat. Go ahead. Let them be. Dia nak cakap apa pun bagi saya, biarlah dia. Sebab dia memang tugas dia berbangkang, itulah tugas dia. Tapi rakyat akhirnya boleh memikirkan. Sebab akhir sekali saya percaya rakyat tak boleh.
Saya suka ayat tu. Rakyat tidak bodoh, rakyat pandai, rakyat bijak. Itu yang dilakukan oleh YB yang baru-baru ini telah mengeluarkan Hey Pemuda, Pemuda Cara Kita. Dan baru-baru ini tak lamalah selepas PRN lagi tu, semua satu Malaysia digemparkan dengan cara baru daripada Pemuda UMNO Malaysia mengadakan postmortem. Postmortem. Tak pernah dalam sejarah postmortem buat secara terbuka beramai-ramai yang menyebabkan semua pihak tidak senang duduk. Sebenarnya apa tujuan YB sebenarnya? Pertama, UMNO ni tak pernah buat postmortem. Dan postmortem dia hanyalah di kalangan orang-orang tertentu. Okay. Which is wrong. Bagi saya kata postmortem mesti dilakukan bagi peringkat bawah. Sebab tu bila pemuda buat postmortem, ada orang tak percaya, orang boleh skeptikal, dia kata, oh ini jangan, nanti besok akan ada baling kursi lah, orang akan beraduh lah, dua pihak beraduh. Alhamdulillah, we manage it very well. Semua pemuda matang. Ini buktikan orang muda matang. Satu. Yang kedua, kita jemput semua kepimpinan bahagian. Sebelum ni mereka tidak diberikan ruang dan peluang untuk cakap. Pimpinan pemuda bahagian datang. Kita kata, you nak jemput, dia datang. Okay, top 5 datang. Ini antara orang yang menggerakkan bahagian. Sama ada dia datang tak datang, itu up to them. Tapi Alhamdulillah malam tu ada 1,000 lebih orang datang. Tanpa, saya kata tanpa duit minyak, tanpa apa, dan tanpa paksaan dia, mereka datang dan they give. Kita bagi the floor to them. Dan bila kita bagi floor to them, dia bercakap, okay ni kena perbaiki dan sekian. Pahit ke manis ke, kita kena ambil. Inilah kita ambil. Sebab tu saya kata UMNO ni kena gaya yang baru. Orang nak keterbukaan. UMNO ni bukan milik individu. UMNO ni milik kita semua. Jadi bila kita pemimpin, kita kena buka. Kita tak boleh fikir kita seorang yang betul. Tak boleh fikir esko pemuda je yang boleh bercakap pasal pemuda. Tak boleh. Dia kena dengar daripada bawah. Sebab apa? Yang buat kerja akar umbi ni buat kerja yang akar umbi ni. Mereka yang tahu apa yang duduk dalam orang ni yang bawa food panda. Dia orang dengar kawan-kawan cakap apa tentang UMNO. Dia dengar yang kerja kerani, yang kerja guard. Dia dengar ni apa orang cakap sana. Jadi dia datang dan dia bagi tahu. Oh ini sebenarnya yang berlaku sekian. Dan sebenarnya ada lagi postmortem yang kita nak buat ni. Sebab saya akan buat postmortem ni kerap 6 bulan sekali, setahun sekali. Supaya kita kena engage the real issue. Kita tak nak engage the wrong issue. Kita engage benda A. Rakyat dah tak cakap pasal A, rakyat nak cakap pasal B. So we need to know what is the real issue down there supaya dapat. Sebab tu kali ni kita akan buat postmortem menggunakan media sosial, menggunakan media-media supaya kita dapat direct input. Jadi bila jadi macam tu, hasil daripada postmortem tu, jadi kita dah hari tu dalam apa hasilnya doktor? Ramai tanya ni. Hasil dia. Apa hasil dia? Tak nampak lagi ni. Hasil dia gini. Nampak ada sebenarnya dah berlaku. Kita dah nampak berlaku. Tapi hasil tu telah di-endorse dalam perbincangan postmortem tu. Adalah untuk memberikan saya berbincang dalam biro politik. Kita dah bawa semua tu. Saya dah tablekan kepada dalam biro politik dan ada beberapa perkara yang telah kita minta biro politik buat. Jadi kita ada yang sedang dibuat. Alhamdulillah ada progress yang kita minta. Contoh? Contoh adalah bagaimana kita nak memperkasakan pemuda bila kita nak ada pilihan raya. Jadi ini adalah contoh di Pelangai. Pemuda dah diberikan kuasa sepenuhnya untuk manage. Sebelum ni kita bawah PDM, bawah Ketua Cawangan. Jadi kali ini pemuda semua bawah pemuda. Itu antara teknikal dan sebagainya. Ada benda yang sensitif yang memang kita bentangkan, and then saya bentangkan. Saya kata nak tak nak you kena terima. Ada isu tentang apa macam-macam lah. Jadi dalam biro politik itu telah menerima dengan baik. Jadi kita serahkan pada biro politik. Dan saya konsisten. Okay, saya tertarik. Saya pun tak sama. Saya dengar ayat tadi tak disenangi ramai. Saya pun terdengar tadi. Okey, sebenarnya ada dikatakan yang YB ni dikatakan seperti mau melanggar presiden. Ini yang saya baca. Yang komen-komen dikatakan apa yang YB buat ni macam melanggar presiden, tak menghormati institusi ada UMNO. So komen sikit YB. Mungkin YB tak boleh nak sangkal sebab ada video keluar bahasa ucapan postmortem sikit sebenarnya akan mengguris hati presiden. Okey, dia kena betul. Saya tak melanggar presiden tapi saya sayang UMNO. So saya kena buat perkara yang apa yang orang UMNO nak. Saya bawa suara majoriti orang UMNO, orang pemuda UMNO. Sebab saya Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Saya tidak boleh menafikan suara di bawah. Tapi kita kena bagi in a very manners way. Saya bukan kurang ajar. Kalau kurang ajar, dalam saya buat statement.
Sebab tu saya kata, kalau statement personal saya, malam PRM yang keputusan saya dah buat. Tapi kalau saya adalah Ketua Pemuda Malaysia, saya tak boleh bercakap atas dasar peribadi saya. Sebab tu saya buat postmortem. Apakah hasilnya? Hasil tu kita dah beritahu. Jadi dalam tempoh yang ada ni, sebab tu saya akan buat postmortem lagi. Kita akan buat survey. Adakah sama sentimen hari ni? Mungkin berbeza 6 bulan akan datang. Tapi kalau keep consistent, sentimen yang sama. Kita nak A, kita nak B, kita nak C. Dan A, B, C ni tidak dilaksanakan UMNO, kita akan tetap suara. UMNO pemuda dia tidak akan ada rasa gentar. Selagi mana kita bercakap mengenai apa yang kita perlu berbetulkan. Wak Imah saya pernah cakap dalam saya punya masa postmortem tu, ucapan saya, Wak Imah, kalau hasil postmortem hari ni, kita dah tahu punca kekalahan UMNO hari ni adalah disebabkan ketua pemudanya. Saya akan willing untuk lakukan. Sebab apa yang penting? Apa yang penting adalah parti UMNO tu sendiri. Adakah sebab YB rasa memang bukan salah YB berani keluarkan nyata? Saya pun tak tahu. Orang boleh, siapa boleh baca, ketua muda mesti letak jawatan, ketua muda tak guna. Malam tu YB just kita gamble. Lillahi ta'ala, Acap pun ada bersama malam tu. Oh, dia ada Ada. Jadi kita saya kata it's open floor. Saya tak pernah baca orang. Siapa nak setuju dengan saya boleh setuju, siapa yang tidak boleh setuju pun kita boleh cakap. Dan malam tu perbincangan berlaku dengan baik. Jadi bagi saya apa yang lebih penting? Bukan jawatan saya. Hati je lebih penting. Jadi nak selamatkan parti, we must address the issue. Jadi address issue saya dah bawa pergi kepada Biro Politik. Now Biro Politik meneliti dan pelaksanaan. After 6 months kita akan buat sekali lagi. Benda yang sama juga, kalau kata ABC, benda yang sama juga dengan yang sebelum 6 months, dan kita akan desak, kenapa tak buat lagi ABC? Sebab tu lah saya kata, antara perkara yang kita nak buat hari ini adalah kita kena memastikan suara akar umbi itu mesti sampai. Okey doktor, bercerita pasal postmortem ni juga, dia telah create satu persepsi mengatakan Dr. Akmal ingin melawan institusi presiden. Melawan institusi presiden, tuk-tuk di mahkamah, duduk di belakang presiden. So menyebabkan persepsi lain pula. Macam mana ni Dr. Akmal ni cakap tak serupa, bikin dan sebagainya. Bukankah itu akan menyebabkan persepsi yang bercampur baur? Pertamanya, saya pergi ke mahkamah atas dasar saya Ketua Pemuda Malaysia. Sudah tentulah bila presiden saya berada dalam keadaan yang kita naik. Jadi at any time kita kena bersama. Salah atau tak salah, betul atau tak betul, betul tak kita tak boleh nak bezakan. Saya membawa, nak lawan presiden, saya membawa suara rakyat. Saya membawa suara orang UMNO dan saya dah nyatakan. Tapi ia tidak mengurangkan rasa hormat saya kepada orang yang lebih tua, orang yang mempunyai pengalaman dan juga tanggungjawab dan juga jasa yang lebih banyak dari saya. Kita ni orang Melayu. Memang saya kritikal. Nak kata yang paling lantang suara, saya rasa di dalam Ketua Pemuda UMNO Malaysia ni, saya boleh lantang suara. But kita ada otak. Kita boleh berfikir dengan matang. Kita nak lantang suara, boleh. Tempat kena, it's okay. Sebab tu saya kata, dalam hal ni, it's not about me. Dalam hal ni, it's not about Zahid Hamidi. No. Dalam ni, it's all about UMNO. So, kita kena suarakan apa yang sebenarnya. Sebab tu orang kata, kau ni kejap-kejap orang presiden dia. For me, prinsip saya senang. Benda betul, saya akan cakap betul. Benda salah, saya cakap salah. Salah ke kalau saya pergi mahkamah untuk support saya punya presiden, beri sokongan? Bagi saya tak salah. Bersatu pun, WAF pun pergi jumpa, pergi bersama dengan presiden. Semua orang akan bersama presiden. Tapi bezanya, YB dah cakap video semua banyak dah keluar. Postmortem banyak keluar. Bagaimana Raf lain? Raf tak nampak ke arah begitu. Kita gini, kalau kita ni dalam politik bagi saya, kita kena ada prinsip. Sebab saya kata, salah ke tak salah, Wak Imah siapa dia pun. Kalau dia presiden, kalau saya benda tu salah dan saya bawa dengan ramai cakap salah, saya kena beritahu dia. Kata saya ini salah. Saya kena tegas. Supaya bukan kita benci dia. Kita sayang dia. Supaya benda yang salah ni boleh diikut betul. So boleh YB depan kamera, saya sayang Datuk Seri Zahid Hamidi? Kita sayang Seri tak cakap lagi. Sebab saya nak beritahu, kita sayang Datuk Seri Zahid sebagai presiden. Okey, sebagai presiden. Dan dia presiden kita, tetap juga kita kena hormati. Tapi bila benda yang betul, cakap betul. Yang salah, kenapa ni cakap salah? Ada orang
depan presiden benda yang salah. Oh bos, boleh bos, semua boleh bos. Cakap belakang. Tapi akhirnya ini yang bawa kebah. Tapi benda yang salah, kita bila Datuk Seri ini salah. Rakyat tak suka you. Nak cakap. Orang muda banyak tak suka you. Tapi ada orang cakap cara YB ni tidak beradab. Habis macam mana cara beradabnya? Mungkin berjumpa dan sebagainya. Tak ada, tak ada WhatsApp. Dia tak nombor presiden. Yang sekarang ni ada ke saya keluar? Saya dah jumpa dah tu. Dah jumpa dah. Okay, mungkin. So dah cium mulut sekarang? Tak adalah. Masih lagi maintain license. Aku salih. Dia gini, apa sekali puncak. Wak Imah, apa pun position dia. Position you adalah amanah yang dilaksanakan, diamanahkan oleh orang bawah. You kena berkata benar walaupun benda tu baik. Sebab tu saya kata, hari ni kadang-kadang suara kita tak ada dengar kalau kita cakap diam-diam. Kadang-kadang ada ketika kita kena outspoken supaya pemuda ni macam ni. Pemuda ni. Jadi dia will listen to us. Okay, sekarang apa pemuda nak? Kalau kita diam-diam, kalau pemuda ni leceh. Bila kita bersuara, dia tengok kita berlantang suara, cakap perkara yang betul. Okay, apa pemuda nak? Okay, dan kita bagi. Kita beritahu secara lembut, Datuk Seri sekian macam ni. Boleh je. Tapi you kena endorse what is the real issue. For me, what's wrong is wrong, what's right is right. Dan saya tak ada pilih bulu. Dulu macam saya kata, ada orang kata, sekarang ni duduk dengan DAP. Yang paling dalam kerajaan paduan ni, yang paling bantai DAP saya. But saya baik dengan Kevin. Saya baik sangat dengan Kevin, tak ada masalah pun. Sebab kita kena bersuara. Bila salah, kita beritahu orang tu salah supaya you fix the problem. Kita tak boleh ni. Kalau tidak selamanya, dulu saya kata, ada orang bila duduk kawan, dia kawan baik, dia cium mulut. Salah tak apalah, kita letak bawah meja lah. Salah. I backup you. No way. Sekarang ni, apa yang kita nak buat? Salah. Salah. Kita betulkan. Why? Kita nak move forward. Kita tak nak ulang kesalahan ni. So, mana hubungan YB dengan presiden okey lah? Okey. Saya baik dengan presiden, timbalan presiden, semualah. Ashraf Wajidi? Ashraf Wajidi tetap. Macam abang saya. Korang kat luar sana, janganlah fikir. YB Akmal ada masalah presiden. Tak payah buat spekulasi. Tapi ada satu lagi saya tertarik lah. Ada orang punya gambaran-gambaran. Dia kata YB ni desak untuk dapat sesuatu. Lepas tu baik nak dapat satu. Betul ni. Yang baru-baru ni pun macam nak baik lagi ni. Dan baru-baru ni ada pelbagai poster keluar. Tolonglah bagi KPUM kami ni jawatan senator dan menteri. Hari ni malam ni saya declare saya akan bakal menjadi dia gini. Adakah diatur? Mungkin YB takkan mengaku, tapi kah YB aware benda ni dan adakah benda ni satu perancangan? Okey, semua yang poster yang hantar tu semua hantar kat saya. Jawapan saya sama. Hantar sebab apa? Report. Saya buat bos. Pertama saya kata saya hargai. Hargai you punya pendapat. Yang kedua saya kata saya tidak pernah melobi. Kalau you nak suruh saya jumpa presiden, nak jumpa PMX untuk melobi, that is not me. Sebab bagi saya, sejak daripada saya masuk awal politik pun, saya tak pernah minta. Malah nak jadi wakil rakyat pun saya tak nak minta. Bila orang bagi pun saya ambil. Saya akan laksanakan. Jadi saya ni kita declare. Saya dah betul. Saya tak pernah minta. Saya tak pernah dapat, tak dapat, itu pun kedua. Bagi saya tak dapat, alhamdulillah. Dapat, alhamdulillah. Saya untuk saya melobi tidak sama sekali, tidak pernah terlintas. Yang apa yang berlaku dia yang diminta ni adalah of course ada kawan-kawan kita. Dia jumpa saya kata bos you kena begini. Saya kata begini. Isap cara pimpinan. Tapi bagi saya selesa berada dalam keadaan saya sekarang. Saya boleh bantah, saya boleh menyokong dengan apa yang saya buat. Tapi bila dia amanahkan tu, sebab tu ada banyak perkara sebenarnya kita boleh laksanakan. Sudah tentulah ada orang kata tak ada you kena duduk federal supaya ni. Bagi saya tak memikirkan duduk dalam kabinet. Saya nak beritahu, saya tak memikirkan duduk dalam kabinet dalam tempoh ni. Sebab bagi saya apa yang penting adalah bagaimana kita nak dapatkan kepercayaan rakyat terhadap UMNO. Itu jauh lebih penting. So kalau macam YB dipilih untuk menjadi salah seorang dalam kabinet tu, adakah YB kekal menjadi seperti YB Akmal? Dr. Akmal ni kalau tanya boleh tanya confirm kan YB ke dah duduk sebagai PMX. Okey. Baik. Saya boleh mengesahkan nanti boleh dengan YB. Dia bantah sangat kita kena tarik nak. Saya boleh mengesahkan dengan YB Helmi, boleh tanya YB Helmi yang rapat dengan saya. Saya adalah saya sejak sebelum saya jadi YB. Saya tak pernah berubah pun. Inilah saya. Siapa pun yang penting saya kata
What's right is right, what's wrong is wrong. Dan tak ada orang pun boleh dictate saya apa yang saya nak buat. Dulu ada orang cakap, ni menang sebab menang jadi ketua muda. Yalah betul, sokongan ni sekian-sekian. Ada camp ni sekian-sekian. For me, is who I am. Tapi YB macam saya pernah dengar, macam orang kata kalau ada politik, kalau kita terlampau menonjolkan diri, ada kemungkinan kita mudah dibunuh. YB tak takut ke kena bunuh dalam cara politik? So? Kena bunuh-bunuh. Bunuh-bunuh lah. Sebab gini, saya duduk dalam politik ni bukan sebab saya cari duit. Yalah. Saya dah ada career saya, kan? Dan saya masuk dalam UMNO ketika UMNO kalah. Betul. UMNO orang lari masa tu. Ketua pemuda bekal mantan ketua pemuda UMNO Jason lari. Menang tanpa bertanding. Menang tanpa bertanding kan. Nak beritahu. Dalam Jason semua hidup. Menang tanpa bertanding. Dia nak beritahu. Sebab apa? Saya tak pernah memikirkan bahawa politik ni sebagai pionasi saya. Saya tak pernah. Sebab bagi saya, politik ni adalah saya punya tempat untuk saya keluarkan idea saya. Tempat saya nak perjuangkan nasib orang kampung dan rakyat. Ni orang nampak poyo. Tapi inilah sebenarnya sebab nak kata, saya ada klinik saya, orang rumah pun ada klinik. Jadi tak adalah kaya tapi kehidupan tu stabil. Jadi duduk dalam politik ni bukan sebab saya. Sebab tu saya tak kisah. Jangan menonjol sangat. Saya tak nak menonjol, tapi saya pertahankan isu rakyat. Jangan lawan sangat orang ni, nanti takut kau kena banjur. For me, nak banjur lah. Sebab saya kena cakap benda yang betul. Benda kena benar. Dan katalah lepas ni tak ada rezeki jadi wakil rakyat. Tapi saya tak kisah. Tapi Bobby, dalam nak membantu rakyat mesti ada jawatan. Salah satunya lah, salah satu jawatan, dan kita balik tadi, mungkin jawatan menteri itu menjadi satu priority. Tapi tak logik dia akan ketua wanita ahli parlimen pun tak dapat jawatan. Bagaimana sebenarnya apa lebihnya YB Dr. Noor Akmal ni berbanding yang lain? Sampai diampuh-ampuhkan, dialambur-lamburkan. Dia sebenarnya macam ni. Dalam Malaysia ni semua nak YB Akmal. Akmal ni nak je. Dia lobby kuat ni. Dia gini lah. Apa pun bagi saya jawatan tu amanah. Ada tak ada tak. Bagi saya yang lebih layak ketua wanita je lah. Sebab dia ahli parlimen. Saya nak jadi senator pun dia kata tak payahlah. Bagi saya jujur ni. For me, saya tidak boleh. Tapi kalau itu dia panggil kata kau kena jadi, tak ada orang lain lagi kena jadi, dan kita tak boleh lah. Tapi lillah ta'ala, yang saya kata dalam podcast ini, saya tidak pernah pergi jumpa presiden, tak pernah jumpa PMX untuk saya melobi sendiri. Tolonglah saya ketua muda menjadi sedap. Itu bukan diri saya lah. Sebab bagi saya senang aja. Kalau Allah rasa Allah nak bagi, Allah bagi. Kalau PMX rasa, kau Dr. Akmal ni, jadilah. Kalau kata tak boleh, tak cukup, it's okay. Dr. Akmal tetap Dr. Akmal juga. Gitu. So adakah hubungan dari segi politik bersama presiden itu setakat macam mana? Okey ke, suang-suang kuku ke? Okey, alhamdulillah. Saya baru semalam jumpa dengan beliau di Sabak Benang. For me senang. Politik ni dia kena mesti ada kita punya stand. Tapi pada masa yang sama, tanggungjawab tak boleh lepaskan. Tanggungjawab saya adalah sebagai ketua pemuda mesti beritahu perkara yang benar. Okey. Dan tanggungjawab saya juga mesti menghormati kepimpinan saya. Ini tanggungjawab saya. Bagaimana kita nak orang bawah kita menghormati kita, begitulah kita kena melaksanakan juga. Jadi tetap hormat saya pada beliau. Tidak pernah kurang walaupun sedikit. Tapi bila ada dalam keadaan yang kita memerlukan sedikit tu, bukan kekerasan lah, sedikit kata orang pun macam mana kan, sedikit push sikit lah, desakan. Kita kena buat. Jadi after all, saya percaya semua orang sayangkan UMNO, semua orang masih rasa bahawa UMNO ni ada sebuah parti yang kita rasa boleh bergantung harap lagi, tetapi dia bergantung kepada pemimpinan. Jadi pemimpinan saya mengetuai semua pemuda UMNO dalam Malaysia ni. Prinsip kita senang, what's right is right, what's wrong is wrong. Okay. Dan kita ada bagi kita. Sebab tu saya kata hari ni kita dah minta, kita dah beritahu, dan kita akan kita kena bercakap mengenai data, kita kena bercakap mengenai efek, kita bercakap apakah yang berlaku di bawah. Sama ada dia terima atau tak terima, it's up to them. Tapi we will keep pushing supaya at the end of the day kita tak nak kenapa lah kita yang tak cakap, dan kita dah kalah. Jadi let us buat tanggungjawab kita. Sama ada dia nak buat, dia nak ubah, tak nak ubah, up to them. Tapi on our part kita buat. At least kurang-kurangnya kita dah buat laksanakan tanggungjawab kita dengan baik. Tapi for me, untuk saya tidak menghormati presiden, tidak menghormati kepimpinan lain, tidak. Hormat saya tetap
saya hormat. Bagaimana saya hormat semua orang. Tapi YB ada tak bercita, ada tak pernah termimpi satu masa nanti YB akan jadi Presiden UMNO? Kau punya soalan ni El, bau ni El. Mana tahu kadang-kadang kita termimpi kan, bawa kereta, mimpi kalau aku Berangan sikit pun tak apa. Okey, pertamanya saya tidak pernah terfikir jadi wakil rakyat. Perdana Menteri? Apatah lagi Perdana Menteri. Tidak terfikir. Saya tak pernah fikir. Sebab tu saya kongsi sedikit. Bila kita duduk dalam politik ni, lepas ada fakta ni El, sebenarnya dalam menang tabur bertanding, kau blur. Apa benda nak buat dalam UMNO ni? Kau tak tahu apa-apa pun. Kau tak kenal siapa pun. Tapi kau jadi ketua muda bahagian. Tapi bila saya punya prinsip, bila kita ada tanggungjawab, kita laksanakan sehabis baik. Dan Alhamdulillah, pelaksanaan tu orang nampak, pimpinan parti nampak, dia berikan ruang dan peluang bertanding. Masa nak bertanding pun saya tak pernah melobi. Tanya YB sebab ni banyak saya related dengan dia. Saya tak pernah langsung melobi. Malah saya tolak. Alhamdulillah taklah, saya tolak nak bertanding. Tapi okay, you kena bertanding. Okay, kita ambil tanggungjawab. Dan asal dasar daripada kita buat laksanakan tanggungjawab baik, kita buat apa yang kita buat, akhirnya UMNO di melimau. Daripada kita menang hanya 130 majoriti, kita menang kepada 3,148 majoriti. Maksudnya there is a hope in UMNO. Orang yang tak pernah mengundi UMNO dulu, kalau kita bagi hope pada mereka, sudah pasti dia akan mengundi kita. Inilah sebenarnya saya nak cuba tunjukkan. Sebab orang selalu cakap kat saya, macam kau takkan boleh buat perubahan dalam politik sebab UMNO ni dah terlalu lama. But we prove to them, hari ini saya jadi ketua wakil yang termuda. Jadi sebenarnya kita boleh buat perubahan, tetapi dia tak boleh buat over the night. Perubahan tu mesti berlaku dan percayalah, UMNO ni there is a hope. Dengan pimpinan-pimpinan yang ada, terutama orang muda, pemuda, puteri, saya percaya UMNO berada di dalam landasan yang baik. Tetapi kita kena ada prinsip kita. What's right is right, what's wrong is wrong. Itu tidak langsung tidak mengurangkan rasa hormat kepada pimpinan. Tapi apa yang paling penting, we must address the real issue to them and then let them decide. Okey, kesimpulannya untuk kali ini kita harap orang yang berada di luar sana El, hentikan spekulasi. Yang kita tengok ni nampaknya hubungan YB Dr. Akmal ni dengan Presiden baik-baik je. Tak ada masalah. Dia hormat saya tak pernah luntur. Betul. Tetapi semangat saya pun sama, tak pernah luntur. Jadi gitulah. Hormat saya tak pernah. Prinsip saya tetap what's right is right, what's wrong is wrong. Tapi dia kena tengoklah bagaimana kita punya ni. Kalau kata perkara itu membuatkan ada sesuatu perkara yang buatkan kita rasa perlu push, kita akan push. Kalau pada perkara yang kita boleh bincang, dan kita bincang. Okey, tuan-tuan yang berada di rumah, kita rasa sampai di sini saja topik ni. Semakin hangat sebenarnya. Kita pasal politik, besok pun tak habis. Betul. So, kita harap suatu hari nanti jika ada kelapangan lagi, kita akan jemput lagi boleh YB Dr. Akmal untuk ke studio kita lagi. So, jangan lupa sekali lagi jangan lupa subscribe di Kuat Godak, di channel Kuat Godak di YouTube, dan ajak juga kawan-kawan lain untuk subscribe. So kita tambahkan, insya-Allah segala apa yang kita bincangkan ini menjadi satu pedoman dan juga satu bentuk ilmiah yang boleh diguna pakai oleh orang luar. InsyaAllah. Kita ucapkan terima kasih kepada YB Dr. Akmal kerana hadir. Saya harap dia tak serik hari ini. Jangan simpan dalam hati. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Akmal kerana sudi hadir ke dalam Kuat Godak Podcast Studio Kota Melaka. Kita jumpa lagi for the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.